Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dihormati tamu kita pada hari ini, Encik Muhammad Farhan bin Rahmat. Seterusnya guru kami iaitu Ustaz Hafiz, dan rakan-rakan klasmen yang anda kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pertama sekali seperti yang kita tahu, pada petang ni kita akan ada sedikit sesi motivasi yang akan disampaikan oleh penceramah daripada luar. Sebelum anda akan serahkan kepada beliau, anda akan ceritakan sedikit latar belakang tentang beliau. Nama beliau ialah Muhammad Farhan bin Rahmat. Beliau berasal dari Sungai Petani dan beliau telah menjadi penceramah motivasi selama 8 tahun. So kita dalam, maybe ada yang tahu, ada yang tak tahu, tapi anak rasa kebanyakan dari kita ni semua dah tahu lah tentang Cik Farhan ni. Sebab kalau ke sekolah ni dia dah pernah datang ke sekolah ni 2 tahun lepas, tak silap kan? 2 tahun lepas. So yang mana yang tak tahu tu, Cik Farhan ni, Cik Farhan Rahman ni seorang yang hebat. So anda harap sepanjang apa yang disampaikan oleh Cik Farhan ni semua dapat ambil lah sedikit daripada beliau. Semoga apa yang disampaikan tu dapat menjadi penambahbaikan untuk hidup kita, okay, insyaAllah. So tuan puan saya nak serahkan kepada beliau. Pada tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam 9 orang kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Macam 90 orang. Okey, saya nak adjust sikit sebab ada sesuatu yang tak kenal. Ini memang bidang saya. Dengar clear tak? Kesian dekat Azmi tadi, dengar tenggelam suara dia. Dah lah puji saya banyak tadi, orang tak dengar pula kan? Okey semua, baik. Saya rasa eloklah kalau kata pada petang ini, okey, untuk kita ada sesi motivasi. Dan saya pun dipahamkan yang anda pun tak ramai mana. Ada seorang saja pelajar perempuan. Hai, apa khabar kak? Sihat ke? Okey, baik. So kita ada seorang wakil, puteri untuk petang ni. Baik, ceramah saya insya-Allah akan berlangsung sampai jam 7 malam. Saya rasa saya seorang je yang akan bertahan. Hak lain semua macam buat muka kan. Baik, pada petang ni saya rasa kita tak perlu nak formal sangat. Saya lebih suka sesi yang santai. Kalau ikut tak mau pakai mikrofon, tapi saya kena pakai juga sebab takut ada orang yang tak jelas apa yang saya cakap. So untuk pertama sekali, saya nak ucapkan terima kasih kepada kaunselor Cikgu Afiq atas jemputan yang sangat bermakna pada petang ni. Tepukan untuk Cikgu Afiq. Ya, tepukan kita macam konsert petang ni. Memang meriah. Dan insya-Allah, walaupun saya first tu terkejut, macam berapa orang Cikgu Afiq kita punya pelajar terima ni? 9 orang. Saya rasa macam what? Macam 9 orang. Tapi bagi saya tak ada masalah. Sebab saya duk biasa ceramah ramai. Paling ramai 2,000 pernah saya buat dekat Dewan Wawasan ni. Dan lo ni 9 orang. Bagi saya tak ada masalah. Yang penting kita nak dengar ceramah, okey? Dan petang ni juga saya akan sentuh banyak berkaitan tentang perkara yang awak akan lakukan pada bulan 3 nanti. 2 hari bulan 3 kan permulaan, betul ke? Kalau saya salah tolong betulkan. 2 Mac kita semua akan akan menghadapi peperiksaan SPM. Jadi hari ni Cikgu Afiq bagi tajuk yang mana lain macam sikit. Okay, tapi yang dekat slide saya ni memang tajuk yang betulnya now or never. Sekarang atau tak ada sampai ke sudah lah. Tapi tajuk yang Cikgu Afiq bagi pada saya hari ni, apa dia Cikgu Afiq? Dah apa? Dah tak terlambat lagi nak. Saya pun belum terlambat lagi nak. Saya buat suara sikit, belum terlambat lagi nak. Macam tu. Macam Tok Wan dengan Tok duk pesan sikit kan. Tapi kalau kita renungkan balik adik sekalian, berapa lama lagi kita nak SPM? Nak sampai ke tarikh 2 Mac 2022 tu. Agak-agak berapa lama lagi? Berapa hari? Berapa hari? Kira tak lama dah kan. So dia senang cerita tak lama dah. So pada hari ni abang bukan main sebab abang nak ajak,
Ni satu benda yang abang nak semua orang faham dulu. Saya main petang ni bukan saya nak ajak. Saya main petang ni saya nak kongsi. Kongsi ni ada orang yang dia mau, ada orang yang dia tak mau. Setuju? So pada petang ni saya takkan paksa Azmi, saya takkan paksa Amirul, saya takkan paksa untuk ambil apa saya bagi. Tetapi kebanyakan yang saya dah jumpa, mereka buat apa yang saya duk kongsi ni ada kesan. Jadi saya yakin, saya percaya adik-adik Pusat Pendidikan Al-Azhar ni bukan budak yang biasa-biasa. Buat kata budak TikTok, bukan kaleng-kaleng. Dan insya-Allah saya rasa semua yang ada depan saya ni akan dapat result yang cemerlang dalam SPM. Amin. Itulah yang saya harapkan, itulah Cikgu Afiq harapkan, dan itulah yang pentadbir harapkan, dan juga cikgu-cikgu awak harapkan, dan juga mak ayah awak harapkan. Okey. So untuk slot yang pertama pada pagi ni, okey, pagi pula petang, so nampak redup, nampak macam pagi kan. So petang ni kita akan ada satu sesi. Saya nak pecah dua tau. Pertama, saya akan share tentang formula 3P. 3P. Jangan risau, sekali saya akan tunjuk, saya akan conteng-conteng sikit dalam slide saya ni. Kita akan cerita pasal 3P. Apa 3P yang mana adik-adik kena lakukan on the way nak periksa ni. Sebab apa ni? Dekat-dekat nak periksa ni akan berlaku beberapa simptom penyakit. Antaranya tengok buku, rasa nak termuntah. Aku tak boleh tengok buku ni, rasa nak muntah, mesti dah. Rasa macam tu. Tambah-tambah kita tak study apa lagi, tengok buku rasa macam siapalah pencipta buku ni. Rasa geram. Sebab apa ni? Sebab kita tak mampu untuk baca. Sebab tu memang simptom-simptom dekat nak periksa. Siapa setuju? Tepuk meja sekali. Yang mana sedang tengok live sekarang? Budak-budak kita mengaku yang mereka stres tengok buku. Itu yang pertama. Simptom kedua, tidur anda jadi tak teratur. Saya nak tanya, siapa sini yang waktu tidur dia jadi tak betul? Tepuk meja sekali. Macam parlimen. Dik, dekat nak periksa, percayalah kata saya, Tuhan akan berikan ujian yang sangat dahsyat. Al-maklumlah, budak Al-Azhar, budak soleh, budak maghrib tahajud pukul 3, hari-hari sedekah kat surau, bagi kawan makan, tiru je sekolah kawan. Dik, kita rasa macam, ya Allah, pasal ni aku tak boleh tidur ni. Itu antara simptom-simptom yang mana akan berlaku untuk calon-calon dekat nak periksa. Dan yang ketiga, awak tak tahu nak mula dari mana. Itulah simptom yang mana dihadapi oleh seorang pelajar yang mana sepanjang 8 tahun saya duk ceramah ni. Itu antara perkara-perkara yang mereka duk cerita kat saya. So adik-adik semua, pernah rasa tak ketiga-tiga tu? Lah ni duk rasa tak? So pada hari ni kita akan mulakan slot pertama dengan saya nak kongsikan kepada anda semua, okey, apa 3P yang saya nak kongsikan. Tapi sebelum tu, dah kenal ke saya sebelum ni? Saya rasa ramai yang pernah jumpa saya, dan saya rasa saya tak maulah nak kenalkan banyak-banyak sebab saya nak kita terus kepada kita punya point pada hari ni. So adik-adik semua, ni gambar apa ni? Pedayang. Utaranya. Kan? Cikgu Afiq dia orang Pahang kan? Orang Pahang panggil apa ni? Mangga. Orang Kedah panggil mangga. Tak pernah lagi bunyi manggak. Betul ya? Dek, yang ni hari tu saya ceramah untuk budak-budak dekat Sabah. Saya tanya dalam Google Meet, okey dek, abang mau tanya. Oh, cakap macam belah Sabah sikit lah. Saya mau tanya kamu, okey, apa yang kamu panggil di Sabah ni? Kan? Saya dengar-dengar, saya tergelak kecil. Tapi saya tutup mulut lah sebab tak sangka sebutan dia macam tu. Orang Sabah panggil benda ni kindadu. Biar bawa sat kindadu tu main sini tu dia rasa panjangnya. Dek, orang Kedah, saya kata lah, kami orang Kedah, orang utara, kami panggil ada nama binatang. Semua pakai dia tunggu. Apa dia bang? Apa dia bang? Saya kata pedayam. Dia pun kokoh gelak dalam komen. Kurang asam betul. Dek, kita orang Kedah panggil pedayam. Orang KL, orang Pahang, orang-orang yang mana guna bahasa yang betul ni panggil mangga lah. Bahasa Inggeris kita panggil apa dek? Padlock ataupun lock lah. Kita sebut benda yang mudah lah. Dek, awak rasa pasal apa saya buka gambar ni untuk yang slide yang pertama? Agak-agak awak kenapa? Kita tak ramai nak. Adik jangan malu tau. Kita nak petang ni kita relax je. Agak-agak awak, kenapa saya buka gambar mangga ni? Sila berikan jawapan anda. Ada? Come on. Ya. Angkat tangan, tarik mikrofon pula. Tarik mas pun tak apa. Agak kenapa saya tak yang pertama? Pasal apa agak-agak? Open minded. Mangga ni close.
Tak apalah, saya terima je. Yang penting nampak soleh ya. Open minded. Berani ya nak tolak kata-kata wali Allah ni. Open minded. Okey, saya terima. Bila tapi tak tahu betul ke tak lagi, tapi tak apa, cuba. Okey, thank you bang. Nama apa bang? Nadir. Nah? Nadir. 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 Nad Nadir. Nadir. Thank you Nadir. Baik, yang kedua, agak-agak kenapa saya tunjuk gambar mangga ni? Come on, jadi aktif sikit petang ni. Bang, Amirul, siapa Amirul? Agak-agak aja, agak-agak. Salah tak apa, yang penting cuba. Gila. Sebab tak buka lagi. Sebab tak buka lagi. Aku terima aja. Sebab tak buka lagi. Oh, jawapan tu. Ni macam kemahiran berfikir aras tinggi ya. Sebab tak buka lagi. Okey. Baik. Ya bang, sebelah Nadir. Agak-agak kenapa? Why? Agak-agak lah, kenapa abang ni buka gambar mangga why ni? Pasal apa? Tak nak kerja abang ni. Ya, agak-agak lah. Sebab apa? Hatiku masih lagi terkunci. Allahu Akbar. Cikgu Wafiq, saya risau ni. Hatiku masih terkunci. Tak apa. Yang penting aku tambah sendiri, tak apa kan. Biar nampak sedap sikit kan. Okey, tak apa saja. Nama apa bang? Afiq lo. Orang nama Afiq memang macam tu. Tu yang finger sampai sekarang ni. Oh, terasa dia. Sorry ya, tak nak kena mengenai Afiq yang lain kan. Dik, agak-agak siapa? Cincin banyaknya. Ni mesti dah engage. Mesti dah tunang. Ya bang, agak-agak kenapa bang? Yang keempat. Pasal apa saya buka gambar mangga yang terkunci ni? Agak-agak abang lah. Tu cerita lama. Tahu dah, jangan ungkit. Jangan ungkit. Okey, yang kelima, agak-agak saya nak kita santai macam ni. Jangan duk rasa macam ya Allah penceramah. No. Anggap macam slot ni slot yang santai. Kita dah 90 orang. Ramai, jadi kena aktif. Agak-agak bang. Tadi yang tiga tu cara nak buka dia. Cara nak buka 3P. Mesti jenis bagi tahajud ni. Ya, yang belakang Azmi. Agak-agak Azmi siapa Azmi? Cuba nak buka apa yang masih kunci. Cuba nak buka, okey. Cuba nak buka apa yang terkunci. Terima kasih. Bang. Close-minded. Dia reverse dengan apa Nadia kata tadi. Close-minded. Ya cikgu. Baik. Yang terakhir. Ya, akak. Apa yang akak rasa yang saya tengah tunjuk sekarang ni? Tak apa, salah tak apa. Selagi saya reveal dan saya akan bagi markah siapa yang makin hampir ataupun terhampir dengan jawapan yang saya akan bagi. Ya kakak. Agak-agak. Otak terkunci. Otak terkunci. Okey. Baru saya tahu semua dah 8 orang. Baik adik-adik sekalian. Pertama, open minded. Memang aku tak bagi terus markah. Tak nampak buka pun. Baik, yang kedua, sebab tak buka lagi, saya bagi 10% je lah. Dia cerita nampak direct sangat. Hatiku masih terkunci. Tak kenal dengan topik. Tak kenal langsung dengan topik. Aku buat salah tu ya. Jangan ungkit. Pun salah agak. Tapi yang penting apa cuba. Cara nak buka 3P, saya bagi 50% lah. Oh. Dia yang tengah leading. Cuba nak buka apa yang terkunci, saya bagi dalam 70. Suka-suka hati dia bagi makan kat orang. Aku yang berkuasa kat sini. Close minded, saya bagi 65% lah. Otak terkunci. Mana otak? Saya bagilah juga 10%. Okey. Baik adik semua, yang paling hampir yang mana? Cara nak buka apa yang terkunci. Baik adik semua, saya padam saya suka menulis sebenarnya. So saya nak tunjuk pada adik semua kenapa saya buka slide pertama ni gambar mangga yang terkunci. Adik sekalian, saya nak tanya, kalau awak ada handphone, awak set new password, tiba-tiba adik awak terlupa password baru tu, saya nak tanya, semak masa duk cari menilau apa nombor pin aku letak tadi, betul tak? Kalau siapa yang pernah ada Facebook, pernah ada IG,
tukar handphone, lepas tu nak masuk balik, nak login, lupa email, lupa password. Saya nak tanya, semua? Semua. Dik, kenapa abang buka gambar ni? Sebab abang nak beritahu pada semua yang ada kat sini bahawasanya apa, dik, kita manusia ni, termasuk saya lah, kita sebenarnya di dalam fasa yang macam ni. Ada orang yang mana sekarang walaupun dia tahu dia nak SPM 2 hari bulan 3 dik, tapi dia still lock himself, herself. Berapa ramai orang dia tahu 2 hari bulan 3 ni ada SPM, tapi dia masih dalam fasa yang mana dia kunci diri dia, dia kunci hati dia kunci minda dia kunci otak dia. Sebab apa dik? Sebab dia rasa benda ni nothing. Dik, kalau awak rasa benda tu nothing, awak tak berhenti sejak form 1. Pasal apa stay sampai law ni? Ni tinggal 8 orang ni. Saya nak tanya, pasal apa still sampai law ni sekolah? Tak boleh ke pergi pejabat minta kita nak berhenti? Abang kat mak nak berhenti, tak mau ambil SPM. Tapi kenapa 8 orang ni boleh bertahan dekat sini walaupun 8 orang? Sebab mungkin ada dalam hati apa, ada rasa benda ni penting, tapi tak ada orang yang mungkin dia rasa macam, kenapa aku kena buat? Apa kebaikan untuk aku? Sebab mungkin tak ada orang cerita, ataupun ada orang pernah cerita, cikgu-cikgu, hampa yang buat tak tahu. Dik, sampai bila nak macam ni? Budak dekat luar sana dik, dah mula struggle. Tanya diri kita, di mana kita punya level? Saya pak terus terang, saya pernah main sekolah ni for first time, kali pertama saya main 2017 ke 18 macam tu. Saya pernah main sekolah ni. Time tu apa, cikgu perempuan tu, saya lupa nama apa, cikgu Madiha. Cikgu Madiha jemput saya, suami dia pernah jemput saya main sini buat program. Seingat saya first time saya main, saya tengok sekolah ni, oh saya rasa macam budak-budak dia bagus. Tu impression saya. Alah orang ni tak tahu je dah kan. Tapi saya yakin, saya percaya adik-adik semua ada potensi. Tapi adik tak mau guna. Adik sanggup biar diri adik, tak apalah bang, kami ni budak pendidikan Al-Azhar je, bukan sekolah dengan sains, bukan MRSM. So buat biasa-biasa pun tak apalah. Adik, awak nak ke 5 tahun 5 tahun lebih kat sini jadi sia-sia? Abang sempat ke lagi bang kami nak berubah ni? Sempat kalau ada hati. Kalau tak ada hati dik, percaya cakap saya, masuk parisan nanti buat halal-halal. Lepas tu awak akan end up keluar sini, memang awak ex-student sekolah ni, tapi dik, you are nothing. So adik-adik semua, hari ni saya bukan nak sembang banyak-banyak lah. Saya nak bagi ni lah. Saya cuba nak bagi dekat awak kunci. Awak nak ambil untuk nak unlock diri awak, terpulang. Kalau siapa yang dia tolak kunci saya bagi ni, ataupun cikgu bagi apa lepas ni dia tolak, awak akan selama-lamanya stay macam mangga yang terkunci tadi. Boleh faham tak? Awak akan stay macam ni. Awak akan stay. Tapi hari ni saya nak bagi 3 kunci. Yang ni yang saya kata 3P. Dan 3P ni di bawah tajuk apa ni? Pengurusan. P tu stand for pengurusan. Abang, 2 hari bulan 3 ni bang, dan ke bang? Dan. Kalau 3P ni awak ambil perhatian betul-betul. Dik, ada 3P. Semua tu mewakili setiap kunci yang saya nak bagi pada hari ni. Kalau awak ambil satu je tak cukup, sebab dia ada kaitan dengan hal lain. Awak kena ambil 3-3. No choice. Dik, abang nak tanya, kalau kita pergi perang, kelengkapan tak cukup, apa perasaan nak hadap perang? Dik, sama ada tak ada buat apa kena serang dah. Dik, tak ada nak buat apa dik, kita pergi bawa diri kita. Tak ada persediaan. Tapi kalau bala tentera tu, dia ada kelengkapan yang cukup, strategi yang bagus, saya rasa insya-Allah kemenangan milik mereka lah. So apa kita boleh bayangkan diri kita ni? Kita macam tentera, yang mana kita perlukan senjata dan kelengkapan perang. 2 hari bulan 3 ni kita kena ada kelengkapan-kelengkapan tu. So adik-adik semua, hari ni target saya. Saya nak adik-adik semua jadi macam ni. Unlock your true potential. Adik kena unlock diri adik. Adik jangan jadi orang yang mana di SPM duk jalan pun, duk tengah duk jalan pun, tapi awak masih lagi tak ada hati untuk nak buat SPM. Dik, pernah dengar tak ayat ni?
SPM bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya bermula dengan SPM. Adik angkat tangan, abang nak tanya, siapa sini yang dia nak sambung belajar lagi? Angkat tangan. Jujur, tak apa, jangan kata macam saya duk paksa susu awak angkat tangan. Turun tangan. Siapa yang terus nak menjauh? Angkat tangan. Lepas habis pusat pendidikan Al-Azhar. Amirul tak angkat tangan. Oh, saya rasa mungkin Amirul terus nak kahwin lepas ni ya, Amirul. Mungkin dah ada calon, hati dia dah tak terkunci lagi. Bab kata Afiq tadi. Baik adik semua, saya nak tanya soalan. Nak biar hati awak, diri awak terkunci ataupun unlock macam ni? Kalau awak nak unlock, jom ikut saya sampai pukul 7 apa orang duduk lah sini seorang orang. Aku pukul 5 aku tahu aku nak balik kan. Baik adik semua. Baik. Ni gambar apa dik? Boleh tak listkan dekat saya perkataan-perkataan yang sesuai menggambarkan gambar ni? Baik, yang pertama apa dia? Stres. Terima kasih. Ada tak perkataan-perkataan lain selain stres yang mungkin tergambar dalam fikiran awak sekarang? Serabut. Terima kasih. Orang Kedah suka guna perkataan serabut. Hang ni serabut aku tengok. Kan? Yang ketiga, apa lagi? Come on, keluar lagi. Ya? Menyesal sebab cinta dia tak terbalas. Amboi pandai dia sambung. Baik, yang keempat, pasal pun dia agak-agak. Apa lagi? Perkataan yang sesuai letak dekat gambar ni. Emotional. Wah. Speaking bang. Emotional. Okay, yang kelima. Bagi 5 dah. Lepas peluang. Ya? Lepaskan peluang. Ui, peluang apa tu? Lepaskan peluang. Ataupun dia terlepas peluang lah. Dia terlepas peluang. Okay? Dia terlepas peluang. So dia menyesal. Baik adik-adik semua, saya setuju dengan stres. Saya setuju gambar tunjuk serabut, menyesal, emotional, terlepas peluang. Dik, sebenarnya saya buka gambar ni sebab saya nak tunjuk apa dik? Benda yang kita tengok ni, reaksi yang awak tengok ni, saya nak tanya, sebagai manusia, normal ke tak normal? Normal. Manusia normal hidup dia stres. Dengar Cikgu Afiq kata, petang ni kamu ada ceramah dah. Hampa jangan bohong aku dah. Aku masuk tadi aku tahu muka apa macam. Baik dah. Sebab apa dik? Sebab memang benda tu normal. As a human, memang stres ni normal. Tetapi tak ramai orang tahu stres ada banyak jenis. Saya cerita. Mungkin hari ni ada orang baru nampak, bang, saya selama ni duduk nampak satu tu je bang. Rupa-rupanya stres ni ada pecahan tau. Yes, saya cerita. Supaya awak lepas ni kalau stres tu tak bawa awak pergi ke benda yang tak betul. Dia akan bawa awak ke jalan yang betul. Betul ke bang? Yes, sebab tu di P yang pertama abang nak kongsi hari ni. Apa dia? Pengurusan stres. Ni kunci pertama. Boleh faham tak guys? Ramai pelajar yang saya jumpa malam tadi, untuk berkata cikgu lah, malam tadi saya ada ceramah dengan majlis guru kaunseling seberang Perai Tengah, Pulau Pinang, dekat YouTube. 300-400 orang viewers malam tadi. Budak-budak, cikgu-cikgu. Saya cerita pasal benda ni. Student pakat komen dekat YouTube tu macam-macam benda yang buat lupa stres. Maknanya apa dik? Kalau awak perasan, pengurusan stres ni bukan setakat budak-budak sekolah kena belajar. Tanya cikgu-cikgu di staff ke, kerja-kerja korporat ke, mereka ada kursus khas pengurusan stres. Sebab apa dik? Gagal urus stres, anda gagal urus diri anda. Berapa ramai orang yang stres, buku tak baca. Berapa ramai orang bila stres, semayang dia tinggal. Setuju tak saya kata? Ada orang yang bila dia stres, dia tidur berpanjangan dengan harapan bila dia bangkit, dia hilang stres. Bangkit-bangkit, stres yang sama menyerang balik. Sebab dia tidur dalam keadaan dia ingat stres tu akan hilang bila dia tidur. Dia bangkit, stres tu main balik. So adik semua, ni yang pertama yang abang nak kongsi. So apa kunci pertama? Baca ramai-ramai. 1, 2, 3. Pengurusan stres. So boleh faham So hari ni saya akan kongsi lebih detail sekali lagi. Abang nak reveal dulu, abang nak bocorkan dulu apa 3P tu. Dik, yang kedua. Ni apa dik? Ni apa ni? Jam. Oh ya, ialah jam jam. Okey, bila sebut jam teringat apa dik? Masa ataupun waktulah. Okey. Masa atau waktu. Saya rasa ada orang dah boleh faham dah apa yang saya nak sampaikan. Sebab saya kata 3P tu 3 pengurusan
Dik, kelemahan seseorang pelajar yang menyebabkan dia tak berjaya. Dahlah tak reti urus stres. Yang kedua, tak reti apa? Pengurusan masa. Function juga buat kotak kosong kat sini kan. Aku pun tak duduk type dah kan. Dik, urus masa. Dik, saya rasa semua orang kat sini dia familiar dengan satu surah dalam Quran yang mana Allah cerita 3 ayat lah pasal masa. Surah apa dik? Al-As. Sekarang kita akan kongsikan pasal ayat tu nak. Dik, ini adalah P yang kedua. Siapa nak berjaya, dia tak reti urus masa, dia tak reti urus stres tadi, awak akan jadi orang yang sangat-sangat tension. Dik, stres dan masa ada kaitan. Contoh saya bagi. Cikgu bagi kerja sekolah, saya nak tanya, stres tak? Stres tak? Tipu lah tak stres? Rasa stres gila kan? Lepas tu dia bila balik rumah kan, dia tak reti urus masa dia. Dia buat apa? Aku stres lah kerja sekolah banyak hari ni. Dia pergi main game. Main game lah, lega sikit. Aku stres ni, at least aku boleh happy kan. Dia main game. Aku nak tanya lah apa semua lah kaki main game tu. Saya bagi terang, saya tak main PUBG, saya tak main ML. Senang sangat bagi saya. Saya main game yang payah-payah lah, macam game PAU, Subway Surf. Mana faham, tak faham sudah kan. Ada orang main game, saya nak tanya adik, paling minimum berapa lama? 3 jam lah kita bagi. Okey, minimum 3 jam. Okey lah, 2 jam saya bagi. Setuju tak 2 jam? Kalau game tu pula shock, kita boleh layan 2 jam. Menang pula, lepas tu rasa macam okey lah. Tapi ada orang yang mana kononnya, bang, saya waktu tu terang SPM ni saya nak buat biasa-biasa sebab saya nak jadi follow. Saya ada impian nak jadi streamer, nak jadi gamer. Saya nak ada Mustang. Lo naik apa? F1M. Dik, nak main game dik, saya waktu terang ada budak yang pernah mengaku kat saya, ceramah sekolah lain lah, sehari dia spend masa untuk main game 10 hingga 11 jam. Tapi bukan untuk phone lah, dia main kot PC kan. Okay, dik, saya nak tanya, 10 hingga 11 jam ni, kalau benda tu ada productivity, contohlah dia kata, bang saya streamer, bulan-bulan boleh bagi dia 4-5 ribu kan, saya rasa okey lah, tak apalah, sekurang-kurangnya hang dah nampak apa yang hang boleh buat. Tapi ingat pesan saya, nak jadi gamer ke, nak jadi businessman ke, businesswoman ke, kalau tak ada ilmu, hang akan kena tipu. Faham tak saya kata? Sebab tu dik, saya tengok dekat overseas kan, orang-orang yang jadi gamer, jadi streamer ni, kebanyakan mereka career mereka bukan biasa-biasa. Engineer, arkitek, designer. Kita yang SPM tak ke mana, okey nak jadi gamer tak ada masalah. Tapi jadilah gamer yang orang tengok latar belakang, rupa-rupa tu, weh, dia bukan kaleng-kaleng weh. SPM dia 6A contoh. Walaupun tak straight A, tapi at least nampak dia ada something. Ni dah sekolah pun tak habis, kalut main game. Dan awak kena ingat dik, kerjaya sebagai gamer ni, mungkin lah ni awak top, lama-lama dik. Sebab apa dik? Orang-orang baru hari-hari makin ramai, betul ya? Cabaran makin tinggi, saingan makin sengit. So dik, nampak? Tak reti urus masa, awak akan stres. So, itu yang kedua. So, saya padam lah. Boleh faham tak kat tu dik? Baik, 2 P ni boleh ha? Saya kita akan pergi lebih detail lagi. Okay, alright. So, apa P yang ketiga? Dik, P yang ketiga, saya faham dunia kita sekarang ni dunia yang memang mencabar. Kita semua ada macam-macam aktiviti nak buat, betul tak? Ada orang dia nak chatting dengan kawan, dia nak spend masa dengan kawan. Ada orang nak sibukkan diri dengan dia belajar. Ada orang yang dia ada idea nak buat macam-macam benda kat dunia ni, macam-macam lah. Ada orang yang jadual dia padat, ada orang yang nak hidup dia dengan social life dia. Okay, Dik, P yang ketiga, dia melibatkan apa yang kita ada, iaitu pengurusan diri. Macam mana kita nak urus diri kita supaya kita boleh buat banyak benda dalam hidup kita. Okay, alright. So, faham 3 P tu? Boleh ulang balik dik. P yang pertama apa dia? Pengurusan stres. P yang kedua pengurusan apa? Pengurusan masa. P yang ketiga pengurusan apa?
Diri. So itu 3P yang mana saya nak awak semua hadam, simpan, sebab saya akan bagi benda-benda tu lepas ni, okey? So adik-adik semua, jom tengok kereta akhbar. Abang tolong baca bang, hak belah kiri ni. Bang bangun, baca kuat-kuat. 1, 2, 3. Sila. Kes dengan juta rakyat Malaysia alami sistem Duduk. Sistem pun boleh. Depresi, saya mula. Apa makna depresi? Ya? Ha? Tertekan, saya setuju. Lagi apa lagi selain perkataan tertekan? Okeylah, dia tambah imbuhan kat belakang kan? Tekanan. Okey, lagi apa lagi? Mula huruf K. Okey, ada orang sebut. Tu pun kena bagi clue. Kemurungan, okey, depresi. Okey, baik adik-adik semua, pernah tak depresi? Pernah? Tak, saya tak mau tanya pasal Ipoh, tapi okey, kalau pernah tu kira bimbang ah. Dik, tolong baca Zat, Amirul. Yang paling belah kanan, paling kanan. Kesihatan Malaysia kereta rakyat makin bangkat. Sip, baik. Awak apa semua macam baru sampai planet bumi ya. Baru nak biasakan diri dengan bahasa Melayu ah. Dik, thank you ah. Baik, okey kakak. Apa dia? Nampak tak yang atas sekali tu? Betul analisis nanti dia. Mental masyarakat semakin tenat. Thank you, terima kasih. Baik, siapa lagi? Siapa dah baca yang last sekali? Yang last sekali pula, ada 2 lagi. Awak, Adik. Tekanan hidup akibat PKP, cetus berbagai penyakit dan bunuh diri. Terima kasih. Yang terakhir, abang sila baca. Sorry. Ini bukan body caption dia. Duduk. Tak potong habis bawah tu. Baik, adik semua. Okey, terima kasih. Ini adalah kereta-kereta akhbar yang mana saya ambil bukan yang lama sangat. Ni 2020. Hak ni 2021. Jadi tak nampak tarihan, tapi tak apa. Tapi yang saya tahu yang ni saya ambil ni 2021. 2020 sorry. So ini adalah keadaan semasa rakyat Malaysia. Okey, apa nak tanya? Bimbang ke biasa? Bimbang ke benda yang biasa? Ni benda yang bagi saya membimbangkan, bukan benda biasa lah. Dan antara yang akan kena benda-benda macam ni bukan setakat mak bapak kita, bukan abang kakak kita pun ada potensi nak kena juga benda-benda macam ni. So Dik, bila saya tunjuk benda macam ni, adik kena faham satu benda lah. Bahawasanya apa Dik, kita hidup kat dunia ni kadang-kadang memang Allah akan uji kita sakit yang teramat sangat. Walaupun bukan sakit buah pinggang, bukan sakit macam-macam, tapi Dik ni kesihatan mental kita terganggu. Okay, so dan ada satu paper ni, dia cerita tentang stres pelajar. Okay, berita harian. So saya baca sikit lah, apa maksud stres? Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, istilah stres bermaksud berada dalam keadaan resah, cemas, tegang akibat tekanan mental atau fizikal. Maknanya stres ni dia akan serang dua, mental, fizikal. Ada orang yang mana dibuli. Faham? Pernah kena buli ya? Abang senior kita, cuci sepeda aku. Cuci, udah kena buli. Dia main sekolah, mental dia terganggu. Sebab apa dia? Sebab dia teringat balik benda-benda yang berlalu. Contohnya, minta maaf benda yang agak kotor sikit. Ada budak perempuan yang mana dia stres, mental dia terganggu. Sebab apa? Dulu mungkin dia pernah dicabul, dia pernah dirogol dan sebagainya. So dia rasa fobia. Benda tu bermain dalam mental dia. Benda ni memang dah ada. Okey. Ada budak lelaki yang dicabul. Yes, jangan duk kata macam dia bang takkan ada. Weh, ada nah budak lelaki yang mana dicabul oleh budak perempuan. Budak perempuan cabul dia. Lelaki tu selok. Ada kes macam ni, bukan tak ada. Ada. Dan ada juga kes yang lelaki dicabul oleh lelaki. Hak tu lagi bahaya. Kunyit betul. Baik. So, mental. Fizikal macam mana dik? Tu macam saya kata tadi lah. Kena bully. Dia ada kesan-kesan yang mana menyebabkan dia rasa sangat-sangat stres, nak main sekolah tak mau. Satu lagi tempat ajar, mungkin dia kena gangguan seksual kan. Walaupun orang tu tak sentuh ke apa kau, tapi benda tu melibatkan fizikal dia. Jadi dia stres. Okey. Dan sebagai pelajar,
Mental kita koyak sebab apa? Kerja banyak, cuba untuk faham tapi tak dapat. Kita mental, kita stres. Dan dari segi fizikal, dah lah tidur tak cukup. Esok pagi bangun awal tambah ada asrama pula. Tambah esok pagi jadi imam pula subuh. Ya. Dia rasa macam kira mulai pula kan. Padahal fardu subuh tu. Tapi disebabkan dia letih, dia tension. Hari tu, saya share sikit pengalaman saya. Ada sebuah pusat tahfiz panggil saya ceramah tentang apa kesihatan mental. Dia kata apa? Cik Farhan, saya nak bagi cikgu yang jemput tu lah, Cik Farhan, saya nak beritahu Cik Farhan, dekat tahfiz ni ramai Cik Farhan yang ada anxiety, ada yang tension, ada yang stres, ada yang sampai tahan nak bunuh diri pun ada. Siapa kata budak-budak sekolah agama, budak-budak tahfiz yang duk hafal Quran ni, mereka tak kena serang dengan stres? Saya nak tanya ni, yang mana yang hafal Quran ni, saya nak tanya, stres tak? Saya tak kata hafal Quran tu benda yang salah. Tapi kadang-kadang ada budak yang dia nak menghafal tak boleh. Orang ni pakat boleh, dia tak boleh. Saya nak tanya, stres tak? Kawan-kawan kita boleh hafal, kita tak boleh hafal. Saya nak tanya, stres tak? So apa berlaku kita jadi buruk. Aku duduk tempat hafal Quran, aku tak boleh hafal. Time tu mula lah. Tambah dia down, setan pun masuk line. Hang duduk sini, hang bukan soleh terang mana pun. Hang ingat hang style. Oh kena, setan pun pandai. Hang ingat hang style. Apa berlaku ni? Lepas tu dia mula, orang pakat pergi hafal, dia buat tak tahu. Lepas tu dia cuba cari jalan untuk nak singkirkan diri dia daripada situ. So saya ceramahkan, rupanya ramai tau pelajar-pelajar tahfiz yang hafal Quran yang mana mereka ni setengah jalan, lepas tu mereka quit. Sebab apa satu mereka tak mampu nak urus diri mereka, satu lagi mereka cepat stres. Okey, sebab tu hafal Quran pun kalau kata tak reti untuk nak urus diri, habis. So jom kita masuk kepada jenis-jenis stres. Ni dia. So makin dekat nak periksa stres, tapi ada dua jenis stres yang mana adik kena faham betul-betul. So yang pertama nama dia eustress. Semua tolong sebut 1, 2, 3. Eustress. Sebut dengan penuh perasaan. Eustress. Eustress. Okay, yang ni sebut 1, 2, 3. Distress. Distress. Baik adik, ini adalah dua jenis stres yang abang nak highlight pada petang ni. Abang tak mau sebut banyak-banyak, tapi awak tengok awak tahu. Yang ni menunjukkan gambar apa muka orang happy ke sedih? Happy. So ini adalah stres yang positif. Loh bang, saya baru tahu rupanya ada stres yang positif. Ya. Dan ini sudah semestinya stres yang negatif. So adik-adik semua, saya akan bagi contoh. Awak ada rasa lah ni makin dekat periksa, awak stres yang positif ke negatif? Confirm. Saya rasa ramai orang duduk tempat yang macam ni. Dengar baik-baik nah. Dengar betul-betul. Lah letak pen, dengar abang cerita dulu. Sekali pun awak nak salin ke apa, silakan. Okey. Ini adalah stres yang positif. Bila kita stres positif, dia akan buat kita jadi lebih bertenaga, energizes ourselves. Dia takkan buat kita jatuh, dia akan buat kita lagi semangat. Sebab tu ada orang yang makin dekat nak periksa, kita pelik, hang ni tak stres gue, banyak benda kena baca kot. Okey ya, hang ada sangka kita kata kat dia lah kan. Padahal dia tengah bawa diri dia ke arah stres yang positif. Dan benda ni bersifat short term. Maksudnya dia ada satu target dia sanggup buat apa sahaja. Orang kata apa pun tak apalah, yang penting target dia untuk jaga masa pendek tu dia dapat. Contoh SPM 2 bulan je lagi kan, ke sebulan lebih kan, sebulan lebih lagi, sebulan setengah macam tu. Tapi kita tengok ada kawan kita ni yang non-stop baca buku, non-stop buat revision. Kita ni macam orang pasal kuliah sangat tak macam dia. Sebab dia ada short term punya target. Sebulan setengah je lagi Pak, sebulan setengah je lagi. Hang sabar, hang belajar betul-betul, insya-Allah hang berjaya SPM. Dia ada target. Sebab tu dia tak stres. Stres juga, tapi stres yang bawa ke arah positif. Makin dia stres, makin banyak buku dia baca. Pelik tak? Makin stres, makin banyak topik-topik yang dia cover. Pelik tak? Kita stres kita macam lain. Makin stres, buku tak baca. Makin stres, subjek apa pun tak cover lagi. Nampak tak? So dan yang ketiga, tengok ni, sampai sini ya. Can improve performance. Maknanya stres yang positif, dia improve kita punya reputasi, kita punya prestasi. Okay, baik, cukup tekan ni. Sampai ni. Tapi malangnya minta maaf termasuk saya sendiri lah.
kita banyak terperangkap dekat stres yang distress. Ada orang tanya, abang pasal apa nama dia Ius? Ius ni asalnya perkataan Greek yang bermaksud baik. So eustress, stres baik. Distress, dis ni kalau dalam bahasa Inggeris adalah benda yang negatif lah. Dis, okay. So ni, apa ciri dia? Pertama, kita rasa kurang senang, tak senang duduk. Aduh, SPM nak dekat tak best tu ya. Yang kedua, depletes energy. Maksudnya apa? Tenaga kita meredup. 2 hari bulan 3 nak periksa, lah tak buat apa lagi. Tenaga kita meredup. Nak stay untuk baca buku pun tak mau. Lantak lah minit nanti aku study. Dan benda ni ada dua. Satu jangka masa pendek, satu jangka masa panjang. Dia tahu SPM makin dekat, buat heran. Dia nampak tu, aku nak masuk universiti, tapi tak boleh kot. Akhirnya long term dia punya target tak dapat. Dan tengok ni, decrease overall performance. Maksudnya apa? Dia punya prestasi dia makin lama makin jatuh. Okay, abang bagi contoh lagi awak faham. Ramai lelaki yang kecewa termasuk saya. Okey Dik, kita tengok contoh. Ni siapa dah Dik yang pelakon perempuan ni? Tak kenal, bagus. Saya rasa mesti ramai yang jenis baca Quran, tak tengok drama kan. Cikgu Afiq ni nama apa dah ni? Okey, hak yang perempuan. Siapa nama pelakon perempuan ni? Saya pun tak minat sangat, tapi saya tahu juga lah nama dia Mira Filzah. Oh, padahal aku tahu apa Fajar nak buat aku macam bukan tahu kan. Ni nama dia Mira Filzah. Okey, saya tanya tak apalah. Saya bukan cerita pasal depa. Ni gambar je nak tarik perhatian awak. Dik, depa tengah okey, takkan tengah honeymoon pula kan. Okey, depa kahwin. Saya rasa depa kahwin pun dah lebih setahun dah. Okey, tak apalah. Dik, kahwin. Saya nak tanya, budak lelaki teringin nak kahwin? Nampak kan? Baik. Dia fikir dulu kan? Okey, budak perempuan nak kahwin tak? Budak perempuan? Tak apa, kita ada backup punya suara yang akan jawab. Tipu lah kalau kata kita tak mau hidup berpasangan, betul tak? Betul. Abang, ni dah macam ceramah khusus kahwin lah. Dok, saya nak cerita bagi awak faham. Kahwin ni semua orang nak, tapi saya tak nafikan ada orang tak mau. Setuju? Saya pernah jumpa orang yang tak mau kahwin. Buat apa? Buat habis beras lah. Ish, pelik tu kan? Tak mau kahwin, takut ditinggalkan. Tak mau kahwin, takut pasangan saya curang dengan saya. Macam-macam kan. Tapi Dik, kahwin dituntut dalam agama kita, betul? Jadi sunnah Nabi, betul? Dik, contoh macam ni lah. Saya bagi contoh simple je. Seorang lelaki, dia suka seorang budak perempuan. Takkan suka saja, tak ada rasa nak menghalalkan kau. Setuju? So kita pun kata kat budak perempuan tu, awak pakai ayat paling mature, ayat paling suara paling dalam, lautan dalam. Saya nak kahwin dengan awak. Oh yeah. Contoh kan? Saya lawak. Kita kata macam ni, saya sebenarnya ada hajat ni, saya nak memperistrikan awak. Berani tak kata tu? Nak cakap tu rasa sebab tak kena kan? Dia kata kalau betul awak nak dekat saya, jumpa mak ayah saya. Jam. Mau tak mau hang mesti kena hadap mak bapak dia, betul? Kita pun set masa, boleh tak awak saya jumpa dengan mak ayah awak, ayah hak depan. Dia jumpa, pakai jubah, lilit serban. Pukul 4 petang, sebelum asap sampai dah. Pakcik dah semain duha. Dia tanya tu ke, apa dia? Kan? Saya main ni pakcik, saya nak bagi tahu sikit nak dekat pakcik. Kami ada hajat ni. Ya, hajat apa tu? Saya ni dah kenal dengan anak pakcik dah lama dah, dan saya berhajat nak memperistrikan anak pakcik. Pakcik tu pun kata, alhamdulillah lah, baguslah. Pakcik tengok kamu ni pun macam orang masjid. Tengok cara nampak orang-orang yang soleh. Padahal kan? Pakcik tu pun kata, tak apalah, kalau macam tu panggil mak ayah kamu datang jumpa pakcik. Selalunya macam tu kan. So ayah dan mak kita pun bincang pasal apa? Selalunya bincang pasal belanja dan mas kahwin. Betul tak? Dik, pakcik tu pun kata, saya ni tak mau dah macam jual anak. Kami dah bincang sepakat semua, kira 20,000 lah.
untuk belanja. Mas kahwin kira tak ambil banyak lah, dalam 5,000 kan. Balik mak pak kita kat rumah, mak pak kita kata, abang, hang dah fikir habis ke abang? Fikir dah, insyaAllah, rezeki milik Allah. Mak pak dia letak 25,000. Apa? Waktu tu dia sebut, dik, 25,000. Saya nak tanya adik, untuk belah dia saja, sikit ke banyak? Jujur lah, sikit ke banyak? Banyak dik, ni baru kenduri belah depa. Tapi sebab kita nak sangat, agama dia bagus, dia pun ada rupa keturunan baik-baik kan. Kita nak, tak apa mak, habaq kat depa, on. Mak kita pun call dekat makcik dia, kat mak bakal mak ketua kita. Okey, Farhan kata on. Mak dia pun kata alhamdulillah, mana-mana rancak kan. So dia pun setuju 25,000. Dik, meminang Disember 2021. Januari dik 2022, laki tu kena buat apa? Kerja. Takkan duduk doa kan? Ya Allah, rezeki milikmu ya Allah. Tak tunggu. Dik, pak dia kata apa? Ikat setahun sampai Disember 2022. Saya nak tanya adik, laki ni pada awalnya stres tak dengan 25,000 ni? Stres kan? Tapi sebab dia nak kahwin, dia nak sangat ke perempuan tu dik. So setiap bulan ni nak sampai 12 tu, dia akan kerja. Bayangkan, pagi sampai petang kerja kilang, balik malam pula dia kerja food panda. Tengok sampai bulan ke-10 cukup 25k. Dan dia boleh kahwin dengan perempuan tu. Dik, on the way ni stres tak? Stres. Tapi dik, stres yang dia alami menyebabkan dia berjaya kahwin dengan perempuan tu. You stres ke distress? Faham dekat tu? Okay, kes kedua. Ni kereta yang memang kita panggil sport car. Yang ni king of road. Jangan main-main lah, sport ring dia besar tau. Baik adik semua, ni kereta apa? Dah tulis lah tentu, sampai Abang Alza aku tampak lagi. Dek, ni kereta Myvi yang paling terbaru, Myvi 2022. Harga dia kalau full spec paling tinggi, saya rasa dalam 60k. 60k, boleh tak harga 60k. Okay, sebab apa? Myvi terbaru ni boleh drive sendiri. Dia ada lane watch. Dia boleh tengok kita punya line dekat jalan tu. Dia akan assist kereta kita untuk boleh straight kat jalan. Dia kereta tadi dah ada dah, Myvi baru nak ada. King lambat sikit. So dia, saya nak tanya budak lelaki, teringin tak beli kereta sendiri? Kereta apa paling teringin? GTR antara kereta yang mana sekarang lagi beli lagi untung. Sebab apa dia makin naik tahun makin naik harga. Betul. Kawan saya dia beli kereta GTR dia, GTR tahun 2000 berapa? 2000 saya lupa lah. Tapi dia beli masa tu 500k. Lah ada orang nak beli 650k. Dia tengah fikir nak jual ke tak? Dek, tak apalah. So ada jenis kereta yang mana memang harga dia tinggi. Dek, budak lelaki, bang saya nak beli kereta bang. Bagus. Nak beli kereta apa? Saya nak ambil yang paling simple bang, Myvi. Okey bang. Hang pun bagi dokumen dekat salesman tu, cik ni dokumen saya nak masuk pinjaman nak beli kereta ni. Salesman tu ambil dokumen kita, hantar kat pihak bank. 2 hari lepas tu bank telefon, Assalamualaikum, Encik Amirul ada hantar dokumen ke dekat dengan salesman Pro 2? Ada. Macam mana cik, okey kan? Saya nak beritahu ni, pinjaman Encik Amirul diluluskan. Amirul, abang nak tanya, dengar bank kata lulus tu, lompat ke pasal sedih? Lompat seronok dia. Terima kasih. Bila saya boleh dapat kereta ni? Encik pergi sign dekat bank. Dalam bulan depan cik dapat kereta cik. Ambil gambar dengan kereta, salam dengan salesman, post kat story IG. Okay, abang nak tanya, lepas dapat kereta ni stres tak? Stres pasal apa? Beritahu Ustaz. Amirul mula kerja, gaji dia 1,200. Kereta dia sebulan 570. Tolak guys, come on. Come and fail, yeah? 1,200 tolak dengan 570 berapa? 400 lebih. Okey, 400 lebih. 400 lebih. Hak ni kalau buh dalam periksa fail tu. Ada perkataan lebih berapa? 630. Ada pun orang yang boleh betul ke? Betul lah, 630. Ada baki 630 Amirul. Mirul stres tak? Stres bang. Cukup 3 bulan apa lagi? Servis pula.
Tapi saya nak tanya, Amirul balik kerja, duduk seorang-seorang kat depan rumah kan, tengok kereta Amirul melawa, berkilat, naik kereta selesa. Abang nak tanya, stres ke? Tengok kereta kita sendiri, rasa stres ke? Tak. So itu you stres. Faham? Tapi abang nak pesan lah, belilah yang kita mampu, right? Dan yang terakhir, inilah you stres kita yang kita kena buat. Adik, kerja banyak stres, kena study banyak stres, exam nak dekat stres. Tapi cuba tanya diri kita, adakah masa kita jawab periksa, kita nak tulis dekat ruang jawapan tu, minta maaf tuan pemeriksa, saya stres. Boleh tak saya jawab nanti? Amirul beli MyV, bank telefon suruh bayar. Amirul nak kata, bank, minta maaf bank, saya stres. Tak apa Encik Amirul, bulan depan bayar lah. Cukup 3 bulan kereta Amirul kena tarik. Kecuali kalau Amirul hantar kereta tu pergi alam bunian, tak kena tarik ya. Baik, boleh faham semua. So itu adalah eustress. Jom abang nak compile apa beza eustress dengan distress. Contoh tadi, kahwin. Hang nak kahwin perempuan tu 10 bulan, hang nak pergi dapat 25,000. Bulan pertama hang reja, bulan kedua hang berhenti reja, hang duk nganga. Agak-agak perempuan tu rasa kita serius tak? Sampai bulan 10 tanya, abang dah ada berapa dah ribu? Adalah 1,500. Bang, short ni bang, semua 25,000 macam mana kita nak kahwin? Tak tahu nak kahwin dengan hang macam mana. Agak-agak budak perempuan tu kata apa kat mak dia? Mak, kakak nak putuskan pertunangan ni. Lepas tu kita pun tahu apa dia, awak nak putus tunang, kita pun stres. Itu adalah distress, stres yang menghancurkan diri kita. Amirul tak dia bayar kereta, masa awal bukan main, bayar elok. Lepas tu dia mula, bulan ni dia bayar, bulan depan 2 bulan tak bayar. Lepas tu lama-lama apa berlaku? Kena tarik. Jangan buat diri kita jadi stres yang buruk. Bawa diri kita stres yang positif. Okey? Termasuk pembelajaran kita. So, ni apa nak share, apa tanda-tanda kita stres? Boleh check sendiri ya. Pertama sekali ni, mulut kering. Sedia-sedia lagi basah. Pasal apa adik? Sebab orang yang stres selalunya mesti dia akan kurung diri dalam bilik, dia kurang makan, dia kurang minum. Setuju tak? Orang stres macam tu lah. Pertama-tama kalau stres sebab cinta, lagilah serabut hidup kan. Dek, kering mulut, gemetar, sakit kepala. Ni, saya doa abang tadi. Orang yang mengalami kesukaran tidur, sebenarnya dia ada chances ataupun dia memang ada stres dalam hidup dia. Cepat letih, baru dengar ceramah Cik Farhan baru sejam, dia melelong lah, sebab mungkin time ni time dia koma kan, kat bilik kan, jantung berdebar-debar, bukan sebab cinta. Kenapa berdebar-debar ni? Sebab dia stres. Sebab apa? Dia orang yang dia overthink, memang dia punya degupan jantung dia sangat-sangat tinggi, heart rate dia tinggi. Sakit perut, dah last kali cerit break. Tapi selalunya cerit break ni orang tak ingat sangat. Tapi dah lepas kata benda tu ada tanda. Okey, tu dari segi fizikal. Psikologi, gelisah. Yang kedua, cepat marah. Adik minta remote TV pun marah. Abang nak remote? Dia jadi tak kena. Faham tak? Dia cepat marah. Cikgu baru cakap sikit, dia mula melenting. Cikgu Afiq kata petang ni ada ceramah, maki Cikgu Afiq dalam hati. Tu yang ilmu tak berkat tau. Tu tak kira lagi, tu yang maki penceramah dalam hati. Orang tahu lah benda ni. Buat padan tahu apa. Tu tak kira lagi tu kan. Siapa yang duk maki dalam hati tu, saya doa lah SPM dia fail lah. Bang, jangan bang, sorry. Okay, kurang daya tumpuan. Okay, duduk dalam kelas, dengar ceramah, dengar kuliah, dia tak boleh nak fokus. Sebab apa? Di otak dan channel kot lain. Orang buka otak kita channel ni, dia pergi buka channel lain. Sebab tu ramai orang dia tak boleh berjaya. Mudah lupa, takut gagal, rendah diri, resah, bosan. Dan dari sini tingkah laku. Minta maaf abang nak tanya, sokok? Minum sokok? Sokok? Tak. Sokok? Tak payah duduk geli-geli apa. Kecil mata. Saya faham ada orang yang segan, tak apa. Sokok. Yang belakang sini sokok. Kalau Ustaz memang kanan. Okey, adik, betul tak? Ada orang bila stres, dia mula belajar merokok.
Sebab di dunia ni ramai kan orang kata apa? Hang stres sangkok lu. Betul tak saya kata? Dan rokok tu memang simbolik kepada kononnya hilangkan tension. Habis rokok, stres balik. Betul tak saya kata? Tu baru kata merokok, belum lagi vaping. Ada orang kata, bang, saya lega, saya boleh berhenti rokok bang. Lah, saya dah alternatif, saya hisap vape. Hisap vape lagi buang duit dari hisap rokok. Setuju tak? Setuju bang? Macam kena kan. Awak tunjuk kat aku kan. Awak macam mana dah tangan duduk kat situ, Tuhan jaga hati saya. Macam mana? Dik, kemudian dik, apa berlaku? Alkohol. Apa menarak? Dah kan? Dadah. Dadih. Dadih okey, dadih okey. Dadih tak ada masalah. Lepas tu, pernah tak dengar orang stres, selera makan dia bertambah? Betul. Sebab orang stres dua keadaan. Pertama, dia akan makan lagi banyak ataupun dia akan kurang makan. Dua. So saya nak tanya, siapa sini yang bila stres makan banyak? Angkat tangan. Tapi badan tak naik-naik pun, no? Siapa sini yang bila stres tak makan? Angkat tangan. Turun tangan. Siapa yang stres dia puasa? Oh, baik. Allah Akbar. Dan tindakan seterusnya, agresif, dia suka bully orang, dan dia ada vandalism, dia suka buat vandalism. Okay, so ni antara tanda-tanda yang mana kita tengok dari segi fizikal, psikologi, tingkah laku. Antara sebab apa orang stres, ni kita kena tahu. Supaya lepas ni kalau awak stres, awak tak jadi orang yang serabut nak belajar. Bang, panjang ke isu ni? Panjang. Sebab apa dik? Hari tu, tahun lepas, 2 orang pelajar UiTM meninggal dunia. Seorang UiTM Kedah, seorang UiTM Jengkau Pahang. Pasal apa dia meninggal? Daripada orang meninggal, doktor kata benda yang sama berlaku. Pembuluh darah di kepala dia pecah. Antara sebab dia apa dik? Kawan-kawan mereka duk kata dia nak hantar assignment banyak dalam masa yang terdekat. Dia tak tidur berapa hari dah. Mereka dua ni ada simptom yang sama. Tak tidur sebab nak siapkan kerja, menghadap laptop, letih tapi teruskan juga hidup jadi stres. And then Allah uji dengan pembuluh darah dekat kepala pecah dan meninggal. 2 orang pelajar UiTM tahun lepas. Tak salah saya selang seminggu. Hak ni meninggal dulu kat Kedah, hak seorang ni meninggal kat Jengkau. Faham? Nampak tak dik? Stres jangan buat main-main. Okey? Baik, apa sebab stres? Nombor 1. Kalau siapa yang ada benda macam ni, kita kena sama-sama settle. Okey? Pertama dik, masalah peribadi. Saya faham ada orang yang dia ada masalah peribadi. Okey, masalah peribadi ni awak kena urus baik-baik. Sebelum periksa ke apa ke, awak kena settle kan. Dik, ingat satu perkara lah, jangan lari dari masalah. Saya minta. Ada orang dia suka lari dari masalah. Sebenarnya dik, larilah ceruk mana pun, masalah akan mencari awak. Masalah akan menghantui hidup awak. Setuju tak? Hang larilah pergi Johor ke, pergi Sabah ke, Sarawak ke, memang hang rasa jauh dari masalah tu. Tapi dik, baru hang sedar rupa-rupanya masalah tu tak settle pun. Ada orang yang tak ada hutang, dia lari pergi Sabah. Contohlah, lari pergi Sabah. Lepas tu dia takkan tak rindu kat mak dia, ayah dia kat sini, betul ya? Main turun-turun tani, orang nampak, orang ambil gambar. Tambah pula dia pergi ambil duit dengan Along. Tak, dan balik 2-3 hari, pihak sana apa semua duk roja ni, tuan, dia balik sini tengok mak dia. Mereka cekuk dia, na'udzubillah, mereka bunuh apa semua. Jadi kes lah. Sebab dia ingat, dia pergi selama 2-3 bulan, orang lupa kes dia. No, orang sini tunggu dan mencari je. Sama macam masalah. Jangan kita duk lari daripada masalah. Kena settle. Yang kedua, pasal apa dia ramai orang dia stres? Okay? Pasal apa? Sebab dia jumpa dengan circle yang salah. Apa makna circle dia? Orang sekeliling, kawan-kawan dia yang salah. Ada orang di macam awak lah, awak 8 orang, 9 orang dekat dalam batch SPM. Kalau kawan-kawan kita membantu, terbaik. Tapi kalau kawan-kawan kita tak membantu, bye-bye. Berapa ramai orang yang dia sebenarnya ada potensi boleh berjaya, tetapi dia terjumpa circle yang salah, apa berlaku? Dia tak ada minat untuk belajar. Yang ketiga, pasal apa dik? Kita stres sebab kita abaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang dia kata, bang, buat apa nak semayang? Semua ni atas usaha saya sendiri. Oh, bahaya ayat dia. Padahal yang mengizinkan kejayaan tu siapa? Allah.
Dik, yang keempat, pasal apa ramai orang dia stres? Sebab dia hilangkan keberkatan dari ibu bapa dia. Ada orang yang dia stres sebab apa, Dik? Sebab dia tak ada keberkatan dalam hidup. Hidup dia yang dia tahu semua atas usaha dia sendiri, orang lain tak ada kaitan. Tu yang dia boleh marah mak dia boleh duk kata pelik-pelik kat mak dia, cakap belakang mak bapak dia. Hati-hati, Dik. Sebab apa, Dik? Allah redha apabila mak bapak kita redha. Tu semua orang tahu. Dan yang kelima, Dik, pasal apa ramai orang stres? Pasal apa? Sebab hidup dia ada gangguan dari segi apa, Dik? Dari segi mental. Ni antara perkara-perkara yang kita kena atasi. Sebab apa, Dik? 5 perkara ni, kalau siapa yang boleh ambil berat, ambil perhatian, insya-Allah, Dik, awak akan jadi orang yang sangat-sangat berjaya. So, Dik, ini 5 punca, okey, yang menyebabkan kita stres. So, abang nak share pula 5 cara macam mana kita nak atasi stres. Penting, kan? Sebagai pelajar, nombor 1, Dik, apa kita kena buat? Nombor 1, adik kena kongsi dengan orang yang adik percaya. Okey, adik kena kongsi. Kalau awak percaya Cikgu Afiq, kongsi dengan Cikgu Afiq. Cikgu free tak? Boleh tak saya masuk dengan Cikgu? Saya ada masalah, Cikgu, sembang. Percaya cakap saya, Cikgu Afiq boleh bantu. Sebab apa, Dik? Kadang-kadang kita doa dalam solat kita, kan? Ya Allah, Tuhanku, bantulah aku, ya Allah. Aku ada banyak masalah, ya Allah. Dan tengok-tengok Cikgu Afiq lalu tepikanlah kita. Kita pun teringat, ya aku nak cuba Cikgu Afiq, kan. Sebenarnya itu adalah jalan yang Allah susun. Sebab apa, Dik? Kadang-kadang kita doa, ya Allah, Tuhanku, selesaikanlah masalahku, ya Allah. Betul tak? Kadang-kadang Allah hantar orang-orang baik dekat kita untuk bantu kita. Cuma persoalan dia, hang terima atau tidak apa yang orang tu kata. Tu je. Sebenarnya Tuhan dah jawab dah doa kita, Dik. Tapi kita yang malah aku nak pergi jumpa Cikgu. Buat apa? Padahal kalau hang pergi jumpa, Dik, hang akan dapat jawapan kepada apa yang hang duk serabut selama ni. Boleh faham semua? So, kongsi dengan orang yang hang percaya. Kalau tak Cikgu Afiq, mungkin ada kawan kita sendiri, Amirul ke. Sebab muka dia boleh percaya. Boleh sembang dengan Amirul, kan? Baik, yang kedua, macam mana cara untuk kita nak atasi stres kita? Adik, tak ada cara lain. Yang kedua, abang tahu awak mesti buat. Tapi, Dik, ada budak yang dia rasa macam duduk dalam bilik, dah abang nak study, dia kan nak periksa ni. Nombor 2, Dik, kena riadah. Apabila kita riadah, Dik, kita akan gerakkan kita punya fizikal kita dan mental kita pun akan jadi bagus. So, Dik, kena riadah. Riadah tu tak semestinya kena pergi main bola ke badminton ke tak. Jalan dekat taman pun riadah. Naik motor ke taman pun riadah. So, Dik, riadah. Alright. Yang ketiga, ubah circle. Ubah. Kalau selama ni kita asyik duk get involved dengan kita-kita je, minta maaf, sorry, Dik, dengar sini, letak pensat. Kalau adik rasa 8 orang ni tak membantu, tengok muka hang macam muka tak ada masa depan. Awak semua duduk asrama ke ulang alik? Semua duduk asrama? Dua orang je yang duduk asrama? Dua orang yang berulang. Dua orang yang berulang ni dia ada chances untuk nak jumpa orang luar. So, mungkinlah dia boleh gunakan peluang yang ada untuk dekat luar tu create group study dia sendiri. Mana tahu? Hak dalam ni tak ada pilihan sangat lah. Kena tengok juga dalam muka tu. Tapi, Dik, kalau sama-sama sedar, okey dah. Tapi yang saya tengok, kan, pelajar-pelajar kita ramai yang tak okey. Sebab apa, Dik? Circle dia salah. Ada budak perempuan yang saya kenal, yang mana mereka dulu pakai tudung. Ini saya share lah. Dekat IG saya, ada ramai budak-budak yang mana dulu zaman sekolah, zaman 3-4 tahun lepas, mereka follow saya. Saya follow back kawan-kawan semua. Pakai tudung elok budak ni. Lepas tu bila start masuk universiti semua, dia start free hair. Saya tengok main rupa-rupanya sebab kawan-kawan dia pun macam tu juga. Sebab apa, Dik? Circle. So, Dik, kena ubah circle. Dan sebagai contoh paling simple lah. Dulu saya punya circle kawan-kawan saya je. Tapi lepas saya ubah circle saya kawan dengan orang-orang lebih dewasa, lebih tua, baru saya nampak rupa-rupanya, oh macam ni, oh macam tu. Sebab apa, Dik? Circle ni dia akan ubah pemikiran kita. Kalau kita asyik duduk sama-sama kita, Dik, berkembang. Macam awak lah, kan, main motor kapcai tapi teringin nak naik superbike. Awak kena masuk kelab kapcai ke, Dik?
simpan duit, beli superbike, daftar kelab, masuk, baru tahu rupa-rupanya macam ni cara jaga superbike. Faham? Kita kena get involved dalam benda yang orang tu pakar, baru kita akan switch. Oh macam ni. Macam kita tak pernah berniaga, tiba-tiba kita rasa macam nak berniaga, join dah kelas-kelas orang berniaga, baru kita nampak oh macam ni cara nak kira stok, oh macam ni cara kita nak pusing modal, oh kita nampak. Tapi kalau habis sembang dengan member yang tak berniaga, weh Mat, aku nak berniaga esok. Nego hanya after ya kan? Nego zaman sekolah hari aku kena kelab pun tak lepas. Lepas tu nak sembang pasal mula hang sembang dengan circle yang salah, hang akan kecewa. Tapi kalau jumpa circle yang betul, bang, saya rasa saya nak jual burger sebulan 500 biji. Geng bisnes dengar 500 biji, hang biar betul. Oh, biar. Awak bang, sikit sangat kau. Sikit ni member kita jual burger sebulan 10,000 biji. Lepas tu apa akan buat? Wih, macam mana nak buat? Hang mesti pergi sembang dengan dia. Dia macam ni, hang kena ni, hang kena ni, hang kena ni. Dapat ilmu. Sebab circle kita celik. Kalau pergi jumpa circle yang nega biasa-biasa, minta maaf bukan nak rendahkan, nega biasa-biasa haba nak lepas diri dia je, awak takkan grow. So kena jumpa orang yang boleh bantu awak untuk grow. Yang keempat ni, cara nak urus stres. Okey, rehat yang mencukupi. Adik duduk asrama ada time boleh tidur kan, tapi yang duduk dekat luar ni saya tak tahu lah macam mana kan. Rehat kena cukup. Tak rehat cukup, memang kita akan stres. Dan ada kajian tau, orang perempuan kalau tidur tak cukup, hidup dia terganggu. Dia sepatut tidur pukul selama 6 jam, tiba-tiba mak dia kejut masa tidur 3 jam. Kakak dia mula dia ada benda masuk dalam badan dia. Orang lelaki, dia kalau kata ada orang kacau, dia stres gak, dia makik, tak apa weh, tak apa. Dia boleh sambung bang, dia boleh sambung. Budak perempuan dah makik sekali, dia buat apa, hang sepoh mula risau, makik masuk Maggi tengok Netflix, aku tak tidur ni, sabuk ni, sampai esok pagi duk jaga aku tu. Orang lelaki ni saya tengok dia lain sikit. Dan memang kajian tu tunjuk, orang perempuan kalau tak cukup rehat, mood swing. Betul tak? Orang lelaki, bagi saya, dia tidur tak cukup pun dia boleh cover waktu lain. Betul tak? Sebab ada tau, macam saya sendiri lah, saya share pengalaman saya lah. Saya antara orang yang kalau tidur 4 jam pun cukup dah, 3 jam pun cukup dah. Yang penting tak ada gangguan. Contoh macam malam tadi saya tidur pukul 3 pagi. Lepas tu pukul 6 bangkit pergi Perak kan, pergi ceramah Perak tadi. Habis pukul 12 on the way ni, sampai tu ceramah kan. Macam mana? Ada nampak saya macam tak bermaya? Sebab bagi saya 4 jam 3 jam tu dah cukup untuk saya rehat. Setiap orang lain-lain dia punya masa. So adik kena kaji diri adik ni perlu tidur berapa jam yang mencukupi ya. Maksud saya, sebab apa dik pernah jadi dekat awak sendiri kan, awak tidur lama sangat, lepas tu bila bangkit awak letih. Pernah jadi awak tidur lama, memang awak tak heran orang kejut ke, orang kata awak tidur. Tengok 10 jam awak tidur, bangkit-bangkit confirm sakit kepala, confirm lemah badan, confirm tak ada selera nak makan ataupun nak apa, nak pergi buat kerja ke apa. Sebab apa dik? Awak membiarkan hidup awak, diri awak tak berfungsi selama beberapa jam. Awak letih. So dik penting dapat tidur yang cukup. Alright? Dalam psikologi, tidur cukup nama apa dik? Deep sleep. Inilah fasa yang orang semua nak, deep sleep. Maknanya hang mimpi boleh. Maknanya apa lagi? Orang kejut pun hang macam tak heran. Hang macam nyenyak, perkataan nyenyak. Tapi nyenyak yang sangat-sangat berkualiti. Ya Allah, berlubang siapa ni? Okay, ni boleh berlubang, ya Allah. Sekolah ni pernah perang Dan yang kelima, adik sekalian, cara nak urus stres gaya budak sekolah. Adik sekalian, reward diri. Reward diri anda. Habis baca buku, main game. Kami yang asrama ni macam mana bang? Main public phone. Maksud saya apa dik? Habis baca buku, bagi reward. Main bola, main futsal. Habis baca buku, bagi reward. Pergi cari makanan yang kita suka. Nampak? Pasal apa ramai orang stres? Dia habis buat kerja, dia tak bagi apa-apa reward dekat diri dia. Tidur tu reward, tapi dia carilah reward yang buat kita happy. Macam saya suka macam ni. Sebelum saya kahwin dulu, okay,
Saya jenis orang yang kalau saya stres, saya akan beli tiket wayang sorang-sorang, saya tengok wayang sorang-sorang. Itu cara saya. Saya beli tiket, tengok orang gelap. Gelap, saya gelap balik. Yang penting aku isi diri aku dengan benda yang seronok. Cukup lah, balik tak ada masalah apa. Ada orang macam tu. Ada orang tak boleh, bang saya tak boleh macam abang. So ikut cara masing-masing. Alright, date, settle, isu stres. Okay, P pertama, settle. Okay. Alright, panjang juga topik ni. Okay, baik. Yang kedua, date, time. P yang kedua, time. Dik, gambar ni menunjukkan apa dik? Masa kita hanyut, masa kita banyak terbuang. Dik, dia tengok dik, hadis Nabi. Okay, kenapa masa semakin singkat? Dik, perasan tak? Lo apa hari bulan? 17-an. Abang nak tanya, 1 hari bulan 2022 Januari ya, sampai lo ni ada sesat ke lama? Sesat. Dik, saya rasa awak pun orang mengaji, awak pun tahu dik, ada satu hadis yang mana Nabi kata dik, tidak akan jadi hari kiamat sehinggalah masa semakin singkat, seakan-akan masa setahun tersebut jadi seperti sebulan sahaja. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dik, saya waktu terang, saya tak sangka saya dah ceramah 9 tahun. Saya rasa macam, ya Allah, rasa macam macam baru. Tapi dik, saya dapat kad jemputan budak-budak saya nak kahwin. Saya tengok dekat IG, budak yang saya ceramah dah dapat baby. Laju gitu kan? So saya fikir balik macam, wih, masa kita cepat. Dik, lepas ni bila kita jumpa dekat luar, awak mungkin dah yalah ada career, awak dah ada family. Cepat dik. Lah awak 17, awak 18-an. 2 tahun lagi 20. Duit raya korang dah. Tak boleh dah pergi jalan rumah-rumah kan. Assalamualaikum. Dulu kalau saya ingat, siapa-siapa yang mungkin ada pengalaman kan, saya ingat lagi masa kecil-kecil kan, ada pengalaman bawa beg tau, beg sandang tau. Budak perempuan bawa beg strawberry tau. Betul tak? Dia keluar rumah orang, Assalamualaikum. Tuan rumah bagi duit shilling kan, seorang numpang. Tekuk piang. Kalau rumah tu dapat seorang RM1, tahun depan repeat tapi dik, sampai bila nak repeat? Takkan sampai umur 30 pun. Dik, umur kita makin lama makin singkat. Dik, ingat sekolah rendah ni, awak dulu sekolah sini kan? Ramai tak kawan-kawan awak yang dah tak ada kat sini? Kan? Mereka mungkin dah meninggal ya. Kan? Kita doa dia petenang di sana lah. Tapi saya kira ada ramai kawan-kawan kita sekarang ni yang dekat tempat lain, yang mana dah lost contact dengan kita. Betul tak? Tengok kat Facebook, tengok kat IG ya. Ya Allah, dulu macam tekpik ya. Oh ya Allah, ni cabi lah contoh kan. Dik, perubahan tu berlaku. So dik, saya nak bawa satu ayat ni daripada ni lah. Dia ni seorang ilmuwan juga, tapi dia bukan beragama Islam, tetapi saya suka apa yang dia kata. Okay, kita jangan tengok siapa, tapi tengok apa yang dia nak kata. People do not decide their future. Maksudnya apa dik? Manusia tak menentukan masa depannya. Lagi, tengok ayat kedua. They decide their habits, and their habits decide their future. Baik, abang nak tanya, apa maksud decide? Thank you, tentukan. Aku dah sebut tadi itu laju lah. Tentukan ataupun memutuskan, betul tak? Macam buat keputusan lah kan, memutuskan. Dik, apa makna future? Masa depan, tu semua orang tahu. Dik, apa makna habits? Terima kasih dik, tabiat. Aku dah sebut tadi kan. Ataupun mula huruf R, apa dik? Rutin. Dik, dengar ayat ni, abang terus translate. Manusia ataupun manusia tidak menentukan masa depannya. Mereka menentukan tabiat mereka, dan tabiat mereka menentukan masa depan mereka. Faham? Dik, sebenarnya yang paling power dalam hidup kita ni, yang akan ubah hidup kita adalah habit. Dik, lo ni lelaki yang paling kaya dekat dunia. Dulu kita kata Jeff Bezos, dia pemilik Amazon.com. Lepas tu orang kata pula Bill Gates dulu ni. Tapi lah siapa dia dik yang paling kaya? Tesla tu je nama kan. Elon Musk. Kakak kenal Elon Musk ni? Tak kenal, tak apa kau biar dia. Elon Musk ni dia adalah pemilik kepada Tesla, syarikat kereta elektrik, dan juga SpaceX. Selalu hantar roket ke bulan kan, untuk eksperimen semua. Dan dia ada impian nak pergi ke Marikh.
Dan dia juga antara orang yang sangat berpengaruh dalam dunia kripto. Tahu kripto? Orang duk main Bitcoin lah, apa macam-macam lah. Dia tweet apa-apa je, boom, Bitcoin naik harga. Macam-macam lah kan. So dia ni kaya. Saya tengok lah, saya suka tengok dokumentari orang-orang yang berjaya kaya. Walaupun dia bukan orang Islam, tapi saya nak tengok apa amalan dia buat, apa habits dia. Saya nak tanya, agak-agak awak lah, orang paling kaya kat dunia ni, adakah dia bangun tidur tengah hari? Saya nak tanya, awak rasa orang kaya dekat dunia, mereka ni memang tak baca buku lah? Saya tengok banyak dokumentari, kebanyakan orang berjaya, mereka punya habits bangkit awal, mereka akan baca buku, mereka akan buat to-do list. Apa to-do list? Maknanya apa yang mereka nak buat hari tu. Kebanyakan mereka akan susun hari mereka bukan untuk nak tambah kekayaan sangat, tapi untuk nak menambah kualiti hidup. So apa kata start dari sekarang ni, awak tanya diri awak, tabiat yang aku duk ulang buat hari-hari ni, adakah tabiat yang akan buat aku berjaya? So sebab tu masa kita banyak terbuang. Sebab apa? Sebab kita tak ada habits ataupun rutin yang mana boleh buat kita berjaya. Kalau orang kaya boleh bangkit pukul 5 pagi, kenapa kita hak duit tak banyak ni bangkit pukul 10? Time cuti, time sekolah saya yakin mesti ramai yang bangkit awal kan. Kenapa time cuti ramai orang yang bangkit tengah hari, pukul 3 petang, Jumaat pun tak pi? Tak rasa ambil lah. So ni dia ayat dia. So adik sekalian, hak ni paper-paper yang mana buat saya malu seorang-seorang. Anak penoreh cemerlang di Kedah. Walaupun mak bapak dia penoreh, tapi dia buktikan bahawasanya dia boleh berjaya. Maknanya kepayahan, kemiskinan, kesusahan bukan penghalang untuk berjaya. Paper hak bawah ni lagi aku malu. Bulan Mac 2020, pelajar buta cemerlang SPM. Kita buta perut, buta hati, tapi yang ni mata tak boleh nampak, tapi SPM dia cemerlang. Cuba tanya diri kita yang boleh baca, yang boleh tengok cikgu mengajar, kenapa tak boleh berjaya SPM? Berjaya ni bagi saya, cemerlang ni bagi saya tak semestinya straight A. Tapi kenapa abang ni buta boleh berjaya, kita yang jelek tak boleh? Tengok, wartawan mai pun bukan masuk dalam rumah. Duduk depan rumah. Sebab saya yakin dalam rumah ni tak selesa sangat. Tapi cuba tengok di tangan dia pegang apa apa result dia? 10A. Impian pelajar miskin mahu jadi doktor tercapai. Sebab apa dia dapat peperiksaan cemerlang dan dia dapat melanjutkan pengajian di UIA dalam bidang medik. Saya nak tanya, walaupun kita ni mungkin tak masuk paper kan, tapi dia teringin nak bagi something dekat mak pak kita. Teringin kan. Saya tak sempat. Sebab apa ayah saya meninggal awal. Ada sini yang ayah dah meninggal angkat tangan. Siapa mak dah meninggal angkat tangan? Semua ada mak pak lagi. Tak terasa ke macam sementara mereka masih ada nak bagi something lah, sekurang-kurangnya something yang buat macam at least mereka rasa bangga. Adik, awak sekolah ni sekolah swasta kan? Betul ya saya kata, bulan-bulan kena bayar yuran kan? Saya nak tanya, pernah tak rasa macam satu hari nanti nak balas balik apa yang dia pernah bagi selama ni? SPM ni satu cara dia. Okay? Takkan sampai awak dah dewasa nak harap dia buat apa lagi? Deep kan? So adik-adik semua, ni iPhone apa ni yang paling belah kiri? 13, terima kasih. Yang tengah ni apa? Setup PC je. Yang kanan saya bilang PS5. Ni lah punca kenapa ramai orang luar ni jadi pening. Budak asrama tak pegang telefon seminggu Parkinson. Sebab apa? Bila balik rumah raja pegang phone, duduk dekat asrama tak boleh pegang phone. Tapi tak tahulah kod handphone tu disimpan di tempat yang tersorok, ya, kepala katil, ya. Kenapa muka budak asrama macam diam ah? Tu cuba tengok. Benda ni bukan berlaku dekat budak sekolah ya. Bercerai kerana game online. Bapa orang, suami orang pun terlibat benda ni. Sampai tahap apa tanggungjawab suami pun dia tak buat. Apa? Gadget cetus ketagih umpama dadah. Betul? Saya setuju.
Lagi dan lagi, kajian terbaru nyatakan yang video game buat remaja semakin agresif. Betul ya saya kata lah ni PUBG perempuan pun main, ML perempuan pun main, betul ya? Betul ya saya kata? Dan saya duk besar je tengok dalam TikTok tu budak perempuan main game streaming kan, duk carut dalam live. Betul ya saya kata? Dan yang banyak buang masa juga. Apa tu? Buat tak faham pula. Kan nak bagi faham. Cinta. Saya rasa semua single kot. Semua single. Single. Betul single? Ke pernah? Tak pernah. Pernah tapi tak sampai ke penghujungnya. Yang hati terkunci tadi macam mana? Mungkin pernah tapi tak jumpa siapa-siapa yang sesuai lagi. Bang pernah Amirul? Dah ada main V takkan tarawih kot. Baik adik semua, ni semua adalah perkara yang mana buat masa kita banyak terbuang. Saya tak nafikan, kalau saya pergi ceramah sekolah agama ke mana kan, mesti cikgu dia akan cakap, Cik Farhan, tolong pesan sikit pasal kes couple ni, teruk ni. Maknanya apa? Sekolah mana pun kita pergi, benda ni ada. Tapi saya yakin hak yang 7 orang budak lelaki ni, saya rasa mereka semua tak ada pilihan. Kalau ada apa hak form 1, tak apa ada jenam, hak lari tengah jalan. Tak ada ni. So ini benda yang paling menakutkan. So ni antara yang saya suka. Minta maaf saya ambil daripada buku Indonesia, Nickel. Kemarin adalah kenangan dan esok adalah harapan. Namun yang paling penting adalah hari ini. Saya suka ayat ni. Sebuah kenyataan yang harus dijalani sebaik-baiknya. Kenyataan kan bulan 3 ni kita SPM. Kenyataan kan kita makin tua kan. Kenyataan kan mak bapak kita makin berusia kan. Apa kita buat untuk kita nak ada hari ini yang lebih baik dan juga esok yang lebih baik. So adik semua, pernah tengok Doraemon? Saya antara penceramah yang saya yakin suka share pada pasal kartun. Doraemon, tolong beritahu saya, dia main dari masa depan ke masa lalu? Oh, hebat. Doraemon datang dari masa depan. Ni cikgu-cikgu yang mana tengah tengok live ni mesti pelik. Saya masa live pula. Masa depan. Kalau siapa tengok dalam Netflix ada Stand By Me kan, yang Doraemon bentuk 3D tu kan, pasal apa Doraemon ni main dekat Nobita? Tu dia, petang ni cerita pasal Doraemon. Dah, nak cerita kaitan sikit. Doraemon ni, dia datang daripada masa depan. Siapa yang bawa dia main? Cicit Nobita. Pasal apa cicit Nobita bawa main? Ni penting. Sebab apa dia hidup cucu dia, cicit dia sangat susah. Sebab apa dia Nobita ni, iaitu moyang mereka ni tak belajar sungguh-sungguh, menyebabkan Nobita kahwin dengan siapa? Adik Giant. Yang mulut dia macam tu. Apa berlaku? Cicit dia main keluar dari laci Nobita. Terkejut kan? Pasal apa dia, main mana dia pun ni kan? Dia pun terkejut. Barulah cicit dia bagi tahu yang Doraemon ni ditugaskan untuk nak jaga Nobita supaya Nobita ni hidup dia lebih tersusun. Poket dia ada segala-galanya. Pintu ke mana saja lah, itulah ini, macam-macam. Tapi saya nak abang lah, Doraemon ni satu kartun yang bagi saya sangat-sangat nostalgia lah. Sebab dia ditayangkan tak salah saya pada tahun 1980-an ke 70-an, dah lama dah. Tapi apa mesej yang nak disampaikan oleh saya pada petang ni? Kalaulah kita boleh travel macam cucu cicit Nobita tu, nak pergi masa depan boleh, masa lalu pun boleh. Abang nak tanya adik-adik semua dekat Al-Azhar pada hari ni, kalau betul lah kita ada mesin masa, adik teringin nak pergi balik ke masa lalu ke nak pergi masa depan? Satu jawapan yang boleh pilih. Saya bagi masa 10 saat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Siapa kat sini yang dia teringin nak pergi masa depan? Angkat tangan. Seorang boleh jawab sekali je. Seorang, 2 orang. Okey, 2 orang. Siapa yang nak kembali ke masa lalu? Turun tangan. Abang, pasal apa nak ke masa depan? Nak tengok diri tu dalam jangka masa berapa tahun? Agak-agak 10 tahun. Maknanya time tu 28 lah. Awak harap time tu awak ada apa? Awak jadi apa? Ada achievement. Okey. Bang, kenapa nak pergi masa depan? Sama macam dia. Laju kan? Sama macam apa? Sama macam dia juga.
Nak ada achievement, nak tengok apa yang ada waktu tu, nak kahwin dengan siapa semua, anak apa orang, muka ikut siapa, dah kerja apa, gaji banyak mana, betul tak? Yang nak ke masa depan ni, pernah tak bayangkan kita tekan nombor tahun kita nak pergi bila? 2035, teng, kita pun pergi. Bayangkan buka-buka pintu sampai-sampai di tanah perkuburan. Tengok-tengok bawah di batu nisan tu nama kita. Meninggal tahun bila? 2025. Contoh, saya nak tanya adik, kalau patah balik ke masa lalu ni, nak buat apa? Oh, sampai-sampai dik, ya Allah, aku bertaubat. Tapi kenapa kita tak tahu masa tu? Sebab dik memang Tuhan rahsia kan. Dik, yang nak ke masa lalu, pasal apa? Nak ubah diri balik sebab lo teruk lo. Baik, sedap diri tak apa. Dik, pasal apa nak patah balik masa? Perbaiki diri. Bagus. Dik, pasal apa nak patah balik? Nak study berawal balik. Okey. Abang pasal apa nak patah balik? Mula dari zero. Ya Allah. Abang nak perbaiki diri balik. Baik, skema jawapan yang sama. Yang belakang sekali, puteri kita ya. Lajak lelok. Bola tak boleh ya. Baik. So dik, cuba bayang dik, kalau kita patah balik masa dik, kan? Okey, tak apalah. Saya pernah tanya dekat beberapa orang pelajar yang dalam Google Meet lah. Ada orang dia kata dia nak patah balik masa pasal apa? Jadi macam saya lah. Dia kata yang dia nak jumpa dengan arwah mak ayah dia balik. Pernah juga saya dapat jawapan macam tu. Saya buat terang, kalau saya nak balik ke masa lalu. Saya pun betul juga macam jawapan yang semua tadi. Nak perbaiki diri. Tapi di malangnya, dua-dua ni tak boleh. Realitinya, dua-dua ni tak boleh buat apa. Sebab apa dik? Yang ni hanya kekal sebagai kenangan. Setuju? Dan yang ni dik adalah harapan. So dik, benda yang libatkan kenangan, kita boleh ambil iktibar. Apa yang kita harap dik, law ni dekat tengah-tengah ni, kena ada apa dik? Usaha. Dan mesti kena buat pilihan yang tepat. Benda yang berlaku law ni, sebab apa dik? Tak buat pilihan tepat. Setuju? Berapa ramai orang dik masa tahun lepas, dia tak buat pilihan yang tepat, akhirnya apa berlaku? Saya kalau boleh nak patah balik masa, nak study bang. Bang, kalau ada masa yang lepas-lepas bang, saya nak ambil masa tu bang. Saya nak bersama dengan ayah saya nak beritahu ayah saya yang saya sayangkan dia sebelum dia meninggal. Nampak? Tapi dik, berapa ramai orang kat sini mengaku dik, dia salah buat pilihan, dia tak sedar diri. So, apa berlaku? Law kita ada kat sini kan, tengah-tengah. Apa kata kita usaha dan kita mula untuk buat pilihan yang tepat, semoga harapan kita ni tercapai. Siapa faham? Tepuk meja sekali. Baik, adik sekalian. So, petang ni uruslah masa awak bermula hari ni. Sebab apa dik? Berapa lama je lagi dik awak nak SPM. Dia faham semua? Baik adik, ayat ni saya suka. Yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift. Sebab tu dalam bahasa Inggeris, today ni kita panggil apa dik? Present. Gift dengan present sama tak? Hadiah kan? So dik, inilah hadiah Tuhan bagi pada kita. Masih bernyawa, masih lagi ada harapan untuk nak teruskan kehidupan. Okey, so adik semua. Okey. Baik. Nah, saya bagi masa 10 saat. Kod nak kena ayam ke apa ke, silakan. Okey. Sila. Kena ayam ke, nak saya spray ya, boleh tak? Kalau nak saya spray, kan? Okey, right. So kita dah dekat 2P sekarang ni, pengurusan masa. Ada soalan tak sekat tu? Jangan takut sebab apa dik, kita 9 orang kita ya. Jadi nak tanya apa, tanya aja. Sebab bukan senang kita nak ada ruang yang kecil macam ni. Kalau sekolah lagi beratus-ratus orang jadi payah. So kalau ada soalan ke apa boleh tanya. Okay, alright. Lupa nak cerita pasal surah Al-As tadi. Baru-baru ni, tak baru lah, bulan 12 hari tu saya pergi jumpa Ustaz Wadi Anwar. Okay, saya dengan Ustaz Wadi Anwar ni saya dah kenal, saya dah kawan dengan dia sejak tahun 2016. Okay, dah lama dah. Dan dia ada tahfiz dekat Semeling, Sungai Petani. Dan saya antara tenaga pengajar yang duk ajak budak-budak Ustaz Wadi untuk pengucapan awam. Saya pernah jumpa Ustaz Wadi, sembang dengan dia. Saya tanya, Ustaz, pasal apa kita duk rasa hidup kita ni tak ada keberkatan? Ustaz Wadi kata apa? Jawapan dia mudah je kan? Sebab ada 4 huruf. Settle. Pasal apa saya susah belajar bang? Pasal apa hidup tak tenang bang? Pasal apa saya rasa masa cepat sangat bang?
Pasal apa dari segi saya dapat masuk bang? Semua dari sini. Siapa setuju? Tepuk meja sekali. So apa yang saya nak beritahu semua pada hari ini tentang surah Al-As. Surah Al-As ada berapa ayat dik? 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita pun tahu di ayat pertama di maksud dia apa? Demi masa. Demi masa. Di perkataan demi ni menunjukkan apa? Terima kasih. Sumpah. Allah sumpah masa. Ayat kedua ni apa maksud dia? Sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan masa ni punya sumpahan menyebabkan manusia dalam keadaan kerugian. Tapi ramai orang yang dia terlepas pandang ayat ketiga. Ayat ketiga Allah bocorkan rahsia. Siapa yang tak terkena sumpahan tu, ayat ketiga Allah mula dengan perkataan kecuali mereka yang dia beriman, beramal soleh, pesan dengan penuh kebenaran dan juga berpesan dengan penuh kesabaran. Saya paling takut kalau kita kena benda ni. Dan saya sangat takut kalau kita tak tergolong dalam golongan yang terkecuali. So apa cabaran yang saya nak bagi adik sekalian untuk diri saya jugalah. Kenapa learning kita tak tenang? Adik, kita kena patah balik adik. Kita kena bagi clean benda ni. Saya tak tahu apa yang awak pernah buat dan awak pun tak tahu apa yang saya pernah buat. Masing-masing ada dosa, betul? So jom kita patah balik, kita dekatkan balik dengan Allah dan kita minta ampun. Dengan harapan ya Allah Tuhanku, mudah-mudahan apa yang aku nak jawab pada bulan 3 nanti dipermudahkan. Takut nanti bulan 3 benda ni akan diselubungi dengan benda ni. So result pun jadi tak ketahuan. Faham maksud saya? Okay, so itu penting. Baik adik semua. Okay, lalu kita sampai kepada P yang terakhir, pengurusan diri. Okay, dan saya akan kongsi juga apa yang boleh saya kongsi. Mudah-mudahan awak dapat ambil. Okay, baik adik semua, kalau awak nak urus diri, saya pecah kepada 3. 1, 2, 3. Ada 3 pengurusan diri yang adik kena buat. Pertama sekali adik, pengurusan apa adik? Kebersihan. Kebersihan diri. Pasal apa adik? Pelajar yang saya jumpa yang cemerlang selalunya bukan budak selekeh. Saya jumpa budak-budak yang ambil anugerah, yang cemerlang, yang bila saya dapat jemputan pergi jumpa dengan budak-budak yang ambil anugerah ke apa ke, mereka ni kebanyakannya kebersihan mereka memang tip-top. Tambah pula kalau awak budak sekolah agama, tu dia kepiah saya nak tengok. Saya pernah lah pergi satu sekolah agama di kat Kedah. Saya pergi ziarah dia punya asrama. Saya tak pernah pergi asrama Al-Azhar, tak tahu. Kepiah ni duduk bawah kanti. Tak. Kepiah pakai tapala, duduk bawah kanti. Warna putih pula tu, tengah dengan color dah tak putih dah lah. Maksud saya ni, kebersihan macam mana? Sembang kata kita ni belajar Quran, belajar tu, belajar ni, tapi di benda pertama pengurusan diri pun kita fail, iaitu kebersihan. Betul ya saya kata dalam agama Islam, topik pertama yang kita selalu sembang adalah taharah, iaitu kebersihan ataupun bersuci. Jaga kebersihan. Kebersihan ni luas kan? Okey, rasa awak pun dah faham apa yang saya nak kata. Kebersihan ni kena jaga. Kalau tidak apa berlaku dalam kehidupan kita, kita akan ada banyak benda-benda kotor yang akan datang dekat dengan kita. Dekat nak periksa, please saya minta pada semua. Okey, jangan jadi pelajar yang mana tak menjaga kebersihan diri. Dulu orang kata apa? Budak perempuan je. No, bagi saya budak lelaki pun kena juga. Sebab apa? Saya paling takut kita diganggu oleh benda yang tak elok. Sebab kita tak bersih. Itu yang pertama. Yang kedua pengurusan apa yang saya minta awak untuk buat? Pengurusan kesihatan. Siapa kata umur 18 tak boleh kena kanser? Siapa kata umur 15 tak boleh kena sakit buah pinggang? Betul tak? Baru ni saya ada seorang staff saya berhenti dah sebab dia ikut suami dia kerja PKL. Baru ni saya PKL, lepas tu saya post story, dia reply story saya. Abang ada kat KL ke? Saya kata ya, ada kat KL tapi nak balik dah ni, on the way nak balik.
Dia terus reply, dia kata apa? Abang doakan saya bang, sekarang saya duduk tengah buat rawatan dekat HUKM, Hospital UKM kan. Saya kata sakit apa? Saya ingatkan dia kena COVID ke apa. Adik tahu tak, umur dia baru 26. Bayangkan adik, dia kata kat saya, abang doakan saya cepat sembuh. Saya macam pelik, macam hang kena COVID ke? Lepas tu terus dia komen, abang 2 minggu lepas saya baru tahu saya kena kanser payudara tahap 4. Anak dia 2 orang, kecil ni. Seorang baru 2 tahun, seorang setengah. Umur 26. Dan dia kata dekat saya, doktor kata yang dia punya jangka hayat ada lagi 4 ke 5 tahun saja. Pernah tak kita bayang kalau kata doktor, kita jumpa doktor, kita tak rasa apa pun, macam saya sakit doktor, boleh tak doktor check dik, lepas tu kita main balik, doktor kata minta maaf puan kena kanser, breast cancer tahap 4. Kalau tahap 2, tahap 1 tu macam acceptable sebab kita baru tahu kan. Ni kita pipi jumpa doktor terus cakap stage 4. Macam anak kecil ni. Dan dia jadi tu bukan sebab makanan, bukan sebab apa, dok. Orang perempuan rasa dia tahu lah. Dia menyusukan anak dia dan dia bengkak susu. Maksudnya susu yang dia produce banyak dan membengkak. Lepas tu dia apa berlaku? Jadi jelah benda yang tak elok dalam tu, and then kena breast cancer. So siapa kata tua itu barulah syarat untuk mati. So dia kontak saya pun dengar tak sangka sebab apa. Budak sini bagus tau, dia tolong saya banyak, dia MC, suara dia sangat sedap. So apa berlaku ni, bila jadi macam tu, saya rasa macam ya Allah kesiannya. Saya tengok IG dia, gambar anak-anak dia, saya fikir balik, kalau kata 5 tahun lagi anak dia baru tak nikah, yang sulung tu, yang kecil tu pula dia entah baru 4-5 tahun macam tu. Kalau ditakdirkan betul dia meninggal ni, saya rasa ialah ujian lah. Tapi dia selalu kata kat saya, bang, nama dia Laili, dia orang calon. Dia kata Laili ni Allah pilih kan bang. Dia macam positif gila. Saya kata, ish, kalau kita dia macam ni, ingat lagi 5 tahun nak hidup, kita rasa apa? Rasa macam lama kan. Tapi dia bagi saya lah, 5 tahun tu sat kan. Dia kata, abang, Allah uji Laili ni kira hebat kan. Bila ramai-ramai orang, Laili terpilih. Dia kata macam tu. Nak sampai tahap boleh kata macam tu, dia senang. Dia baru tahu 2 minggu lepas dia kena breast cancer stage 4. Dia boleh kata macam tu dik, maknanya memang Tuhan bagi pada orang yang mampu dan kuat. Saya kata dekat dia, suami macam mana? Dia kata suami dia speechless. Sebab siapa sangka, kita ingat kita kahwin, kita boleh hidup lama dengan isteri kita, tiba-tiba isteri kita pula kena benda tu. Nampak tak? So dik, saya pun tak tahu saya macam mana, adik pun tak tahu macam mana. So apa kata dik, start from now, adik jaga ayat gas ke apa benda ke. Saya waktu tu adik, saya dah berhenti ayat gas 5-6 tahun dah. Dan saya rasa lain tidur lebih best. Siapa yang muka mungkin nak jerawat ke apa ke, berhenti ayat gas kan. Kalau siapa yang dia start rasa letih ayat gas tu berhenti. Sebab apa dik, awak kalau awak tengok dokumentari kan, ayat gas orang Coca-Cola tu 24 sudu gula, sudu besar. Adik buat Milo, berapa sudu gula ni? Oh, tak bersusu, tak bergula kan, bersusu tin kan. Dik, ni 24 sudu gula, sudu besar. Nanti kita tinggal benda macam tu, dik, kualiti hidup kita akan lebih baik. Tapi saya tak nafikan ada orang dia jaga sungguh, tapi Tuhan bagi juga dia sakit. Betul tak? Sebab apa dik? Kita sangka baiklah. Itu semua sebab Tuhan nak hapuskan dosa dia. Sakit tu kan datang sebab nak hapus dosa kan. Dan yang ketiga dik, pengurusan diri yang mana abang minta adik tolong buat. Adik, uruslah dengan siapa adik apa adik? Dengan siapa adik bekerja sama. Dekat nak periksa, adik please jaga siapa yang adik nak bekerjasama untuk study group. Adik fikir balik, cikgu mana, ustaz mana yang adik kena jumpa untuk nak bantu adik untuk lebih faham apa yang adik tak faham. Kalau adik boleh jaga tiga benda ni, kebersihan diri, kesihatan diri dan juga kerjasama dengan siapa ni, adik boleh berjaya. Satu dia apa nama? Abang mahu teringat. Pengurusan apa adik? Pemakanan. Kesihatan ni pun dia ada diri juga, tapi pemakanan ni lebih detail sikit. Dik, saya pernah dapat satu tips daripada seorang doktor lah. Adik tahu tak benda apa yang paling bagi untuk otak? Adik tahu tak almond? Almond, kacang almond tu.
Adik blend kan, lepas tu adik campur dengan susu, dengan kurma sekali. Kalau orang tu jenis yang suka minum susu, lagi bagus kan. Tapi ada setengah orang tak suka minum susu, so amalkan makan almond dengan makan kismis plus dengan makan kurma. 3 ni dia kata ini antara 3 yang mana sangat-sangat bagus untuk perkembangan otak. Tambah-tambah kalau nak exam. Tapi almond tu mahal sebenarnya. Tapi kalau kata boleh beli, boleh makan, teruskan. Okey. Satu lagi yang saya suka untuk galakkan adalah madu lah. Okey. Memang sangat-sangat bagus. Ayam masak kena minum banyak. Okey. Sebab apa dik? Benda paling meluat dalam waktu exam tahu apa dia? Demam. Benda paling benci dalam exam lah, sesemua. So apa kena ada? Dik, abang bagi 3 je. 3, 4. Satu, adik try cari apa ni? Sorry, almond. Yang kedua adik cari ni lah benda yang simple, kismis ataupun apa ni? Kurma. Yang ketiga adik minum air putih banyak, air kosong Yang keempat adik tadi madu, ada 5 semua. Dan yang kelima, buat cakap bawah tadi lah. Almond, kismis, madu. Last sekali Bukan. Ni kurma tu dia ni. Ya Allah, benda ni saya lupa tu ni. Saya baru teringat nak beritahu waktu ni. Sat, bagi saya masa tak? Sat, ya Allah. Apa? Tak apa saya tulis kan. Tapi ambil ni dulu. Bagi saya ni antara yang terbaik yang mana adik boleh ambil. Okey, untuk student. Dekat-dekat ni adik call lah mak ayah sobat main kismis kan. Yang mana yang bagus-bagus untuk adik makan. Dan satu tip saya nak bagi. Adik, saya jumpa ramai orang yang berjaya, SPM, STPM, hari periksa dia puasa. Try lazimi puasa dekat-dekat nak periksa. Sangat-sangat bagus. Okey? Tapi dengan syarat lah, jangan skip sahur. Kena ambil sahur. Okey? Alright. So ini yang saya nak kongsi. Okey, alright. Okey semua adik, saya kira sampai 3 berdiri. 1, 2, 3 berdiri. Okey, buat regangan yang ringkas untuk diri sendiri. Okey. Right. Yang mana lenguh-lenguh semua tu saya faham bukan senang. Okey. Alright, semua tarik nafas in, out, in, out, in, out. Okay, semua adik angkat tangan kanan, goyang sikit semua. Alright. Sambil tarik nafas in, out. Okay, angkat tangan kiri semua. Sambil tarik nafas in, out. Okay, semua baik. Genggam tangan, lepas. Genggam tangan, lepas. Okay, semua jalan setempat. Sambil tarik nafas in, out. In, out. Okay, semua berikan tepukan untuk anda semua teman. Baik. Siap duduk, terima kasih. Baik adik semua. So untuk yang terakhir, okay, tadi saya dah bagi awak 3P. Pengurusan stres, pengurusan masa dan pengurusan diri. Itu benda yang nampak basic, tapi dia nak buat senang ke susah? Susah. Padahal benda tu benda yang senang, tapi ramai orang susah nak buat. Okay. So adik-adik semua, sebagai penutup, saya nak kongsikan dengan adik-adik semua. Okay. Macam mana adik nak fokus untuk nak dekat dengan periksa ni. Okay. Baik adik sekalian, saya nak bagi beberapa tips yang mana insya-Allah adik boleh aplikasikan. Tetapi saya nak tunjuk satu gambar ni. Okay. Baik adik semua, sebutkan satu perkataan yang sesuai dengan lelaki ni. Terima kasih, sangat jujur. Kalau betul lah hang nak pergi tebang dahan ni, hang duduk tang ni ke duduk tang ni? Hang duduk lah sini, betul tak? Hang tebang lah, jatuh. Ya hang pergi duduk tang ni buat apa? Dia akan jatuh dan kemungkinan besar dia akan mati ataupun dia akan cedera, betul tak? So adik semua, selalunya dekat-dekat nak periksa ni akan ada orang yang mana dia akan sabotage diri dia. Ada orang yang akan buat benda-benda bodoh dan menyebabkan dia dapat result pun yang macam orang bodoh tak belajar juga. So adik semua, apa perkara yang adik kena elak apabila semakin dekat dengan peperiksaan? Okey, InsyaAllah. So adik, yang pertama, berhenti daripada melabel diri adik dengan label-label yang negatif. Jangan duk sebut, habislah aku, teruklah result aku, habislah aku, teruklah, jenuhlah, macam-macam. Sebab apa ni? Awak kena ingat, apa awak fikir, apa awak kata, apa awak buat, ia adalah satu doa. So stop label diri awak dengan label-label yang mana negatif. Please stop.
Saya patut tahu adik, saya tak suka cakap diri saya bodoh. Dulu ya, bodohnya aku, teruknya aku. Tapi lah ni tak mau. Sebab apa dik? Sebab bila kita sebut macam tu, kita akan ke arah itu. Stop. Yang kedua, dah tahu tak ada rambut, tak payah sikat. Baik, yang kedua apa dik? Please, kalau siapa yang lah ni banyak buat benda-benda yang lara, yang ni sia-sia, apa kata adik ubah kepada buat benda-benda yang lebih banyak manfaat kepada adik-adik semua dekat Apa Islam. Benda apa yang manfaat? Awak sahaja yang tahu macam mana awak nak manage diri awak. Kalau awak rasa dah banyak sangat tonton video lucah, sorry ya, saya cakap benda yang contoh. Ada orang yang spend masa dia sampai berjam-jam tengok video lucah, main game. Apa kata convert masa-masa yang tak produktif tu kepada benda yang lebih useful? Boleh faham semua? Baik, seterusnya, jangan lepaskan peluang yang awak ada. Ayah hidup lagi, peluang. Mak ada lagi, peluang. Kita masih bernyawa, peluang. Kita ada kawan-kawan yang baik, peluang. Kita ada cikgu-cikgu yang baik, peluang. Jangan lepaskan peluang yang ada depan mata kita. Sebab apa dik? Lah ni sekolah. Lepas bulan 3 ni, bulan 4 awak akan bergelar ex-student Pusat Pendidikan Al-Azhar. Betul tak? Alang-alang nak perhabis bagi cun-cun. Tak dapat result straight A pun saya faham bang. Saya mungkin tak dapat straight A, saya faham. Sekurang-kurangnya try your best. Right? Next, jangan bertangguh. Sila jangan postpone. Jangan buat benda yang melibatkan penangguhan. Masa nak study terus. Tak payah guna perkataan nanti, esok, tak apa, lambat lagi. No. Ini adalah perangkap yang akan buat awak curi masa awak. Dan jangan bodoh sombong. Dekat periksa ni, ramai orang yang bodoh sombong. Dia tahu sesuatu, tak mau ajak orang. Dia tak reti, tak mau pergi tanya. Apa kata hujung-hujung ni, rendahkan ego. InsyaAllah lagi banyak benda yang awak akan dapat. Okay. Dan sebagai penutup, okay, tips untuk awak nak bangkit. Mungkin trial awak teruk dulu. Sorry ya. Mungkin trial awak dulu teruk. Tak apa dik, benda dah berlalu. So, adik-adik semua, pertama ni, think positif. Elak dengan bergaul dengan orang yang toksik. Selektif dalam siapa yang awak nak berkawan. Maksudnya memilih dan bagi ganjaran kepada diri. Tadi pun saya sentuh sikit. Banyakkan membaca, study group apa semua. Dan yang paling penting bagi saya adalah dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni mungkin pendosa, bukan mungkin, memang pendosa. Tapi Allah suka bila kita kembali kepada Dia. Betul tak? So adik semua, saya nasihat diri saya dan juga semua yang ada kat sini, apa kata kita buat yang terbaik dalam SPM kita. Mudah-mudahan kita dapat kejayaan yang kita impikan. Dan kejayaan tu boleh buat kita tambah lagi ilmu kita di masa akan datang. Okay. So adik-adik semua, insyaAllah ada masa, ada rezeki, kita akan berjumpa lagi. Dan apa yang boleh saya kata adalah, hidup ni satu perjuangan. Hidup perlu dinikmati, bukan untuk diratapi. Dan insyaAllah, kalau kita sedar kenapa kita hidup, kita pasti takkan buang masa kepada benda-benda yang tak ada faedah. So adik-adik semua, abang doakan awak berjaya dalam SPM. Belajar betul-betul, okay. Dan abang yakin, abang percaya awak akan lebih bersedia lepas ni. Dan saya rasa ni bukan kali yang saya rasa bukan mungkin depan ni tak ada ceramah dah. Cikgu Rafiq mungkin akan fokus. Mungkin kepada cikgu-cikgu pun mungkin minta masa untuk nak fokus ajak awak semua. Jadi saya rasa ni perjumpaan kita yang terakhir di zaman sekolah awak. Mungkin nanti awak akan pergi ke college, universiti apa semua. Kalau ada rezeki kita jumpa lagi insyaAllah. Okay. Tapi doa saya kepada semua yang ada, mana tahu kan petang ni saya kan seorang guru untuk anda. Saya doa lah, mana tahu doa saya makbul. Saya doa semua yang ada depan saya, termasuk juga Afiq semua, kita berjaya dunia akhirat. Allah mudahkan urusan kita. Dan apa kita nak, Allah akan dekatkan. Dan apa yang kita tak mau, Allah jauhkan. Itu yang saya selalu doa. Okay. So adik-adik semua, jadilah pelajar yang terbaik. Mudah-mudahan awak akan dapat gunakan ilmu itu untuk saham awak di akhirat nanti insyaAllah. So terima kasih banyak-banyak pada Cikgu Afiq atas jemputan yang sangat bermakna pada hari ini. So dik, ada 3 P tadi. Pertama, kena urus apa? Stres. Yang kedua, kena urus apa? Masa. Ketiga, kena urus apa? Diri. InsyaAllah awak akan berjaya dunia akhirat. So dik, terima kasih banyak-banyak. Dengan ini saya serahkan 10 majlis kepada Azmi. Nanti kita akan jumpa lagi insyaAllah. So dik, terima kasih banyak. Nanti last kita selfie boleh?
So kita mengambanglah. Terima kasih semua, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga berjaya untuk SPM bulan 3 nanti. Saya serahkan semula kepada Azmi. Dipersilakan. Jazakallah, jazakallahu khairan, walaka walana insyaallah jannah, walaka walana insyaallah jannah, insyaallah jannah. Zar takbir. Terima kasih semua.